أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Mana last kita baca minggu lepas, berhenti pada muka surat berapa? Siapa ingat? Kita berhenti pada muka surat berapa? Muka surat 7. Itu surat 7 eh. Ini putus. Ya eh. Muka surat 7. Syarat sah wuduk kan? Syarat sah wuduk. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Page nombor 10, surat 11. Okay. Semua tengok pada muka surat 7, pada syarat sah wuduk. Kita dah belajar minggu lepas cara-cara nak mandi. Apakah rukun-rukunnya? Mak Ustaz, Tubuh Hidayatul Hidayat? Ya. Kalau untuk buku Safinah, syarat sah wuduk kan? Ini buku Safinatun Najah, kitab yang pertama pada hari yang pertama. Kitab fiqh. Kitab fiqh. Okey, syarat sahnya wuduk yang pertama adalah, kita dah belajar sebelum ini minggu lepas pada rukun mandi wajib. Bagi siapakah perlu mandi wajib? Ataupun macam mana, ataupun anggota manakah yang diperlukan untuk kena pada mandi wajib. Kita dah belajar itu pada minggu lepas. Okey. Syarat sah wuduk yang pertama, syarat sah wuduk ini juga termasuk juga syarat sahnya mandi. Faham? Maksudnya mandi ada 10 juga syarat dia. Ulama mengatakan syarat sah wuduk ini sama juga termasuk daripada golongan syarat-syarat sah mandi juga. Okey. Yang pertama adalah Islam. Syarat sahnya wuduk bagi orang yang pertama, bagi kita nak tahu sahnya wuduk adalah yang pertama perlu itu orang Islam. Tak akan terjadi tak sah bagi wuduk orang yang kafir. Orang kafir tidak boleh berwuduk. Maka kalau dia berwuduk tak dikira. Tidak dikira dia berwuduk. Cuma berwuduk ini cukup pada ataupun terjadi pada orang Islam sahaja. Okey. Agar alih tanah syuratul syaitan adalah kini istasana. Kecuali berlakulah masalah istisnaiyah. Apa ini istisnaiyah? Istisnaiyah ini yang dikecualikan. Ikut hukum asal, macam tu. Ikut hukum yang asal, syarat ini perlu pada orang Islam. Tapi terjadi bagi satu golongan orang kafir yang boleh kita berwuduk. Yang boleh berwuduk walaupun dia kafir tapi sah. Macam mana? Gambaran dia seperti seorang perempuan yang berkahwin dengan seorang lelaki Muslim. Boleh Boleh kita berkahwin dengan orang kafir tapi ada syarat-syarat dia. Bagi orang lelaki Islam berkahwin dengan orang kafir, bukan semua orang kafir kita boleh berkahwin. Ada syarat-syarat dia. Jadi, nak cerita kat sini, yang masalah yang dikecualikan, ingat tak saya kata, syarat sah wuduk ini termasuk juga syarat-syarat sahnya mandi. Okay. Bagi wanita yang haid, wanita perempuan kafir yang haid, macam mana dia nak bersetubuh ataupun nak bersama dengan suami dia, sedangkan dia dalam keadaan haid. Faham? Wanita itu ada haid. Macam mana dia nak bersama dengan isteri dia, dengan suami dia, sedangkan dia ada haid? Macam mana nak buat? Ini ulama fiqh dikecualikan bagi orang yang berkahwin dengan wanita haid. Orang yang berkahwin dengan
wanita yang kafir. Sekarang ni cerita dia macam ni. Dia kafir. Dia nak wudu ataupun nak mandi tak boleh. Faham tak? Kenapa tak boleh? Sebab dia perlu pada Islam. Tengok syarat yang pertama. Sahnya wudu ataupun sahnya mandi seorang itu, dia perlu Islam. Cerita kat sini, bini dia adalah kafir. Bukan daripada agama Islam. Kalau mandi tak sah lah sebab bukan Islam. Betul tak? Tapi fiqh kecualikan bagi orang ini. Fiqh beri izin lah. Ulama-ulama fiqh beri izin. Macam mana nak buat? Semasa dia mandi, semasa perempuan tu mandi, suami dia tolong niatkan. Faham? Isteri dia mandi wajib. Tapi dia tolong niatkan. Maksudnya suami dia tolong niatkan. Isteri aku ini mandi untuk untuk mandi wajib. Faham? Itu adalah gambaran yang dikecualikan. Dia nak mandi sebenarnya tak boleh. Ikut hukum asal tak boleh. Sebab apa tak boleh? Dia bukan Islam. Dia kafir. Dia nak mandi macam mana? Macam mana nak sahkan mandi dia? Ulama fiqh beri izin kepada golongan orang macam ni. Ulama kata tak apa. Dia boleh mandi tapi syarat dia suami perlu niat padanya. Masa isteri dia mandi wajib. Tapi suami dia niatkan. Isteri aku mandi wajib fardu kerana Allah Ta'ala. Sebab apa suami kena niat? Sebab suami Muslim. Isteri dia kafir. Tak boleh. Tak sah mandi bagi orang kafir. Faham? Tengok dia kata perlu orang Islam sahaja. Tapi bagi golongan orang yang berkahwin dengan wanita yang kafir, lepas tu datang haid. Nak bersetubuh tak boleh. Nak jimat tak boleh. Sebab apa? Mana boleh bersetubuh ataupun mana boleh kita bersetubuh dalam keadaan perempuan datang haid ataupun selesai daripada haid, kita tak boleh. Perlu kepada mandi wajib dahulu. Macam tu. Faham tak pada gambaran yang pertama? Kepening. Faham ke? Tapi dia wajib, tapi wajib dia ulang balik mandi wajib dia jika dia masuk Islam lah. Jika dia masuk Islam, dia wajib mandi, wajib ulang balik. Kenapa orang Islam kahwin dengan orang kafir? Boleh ke hukumnya? Hajar rahim boleh. Ada setengah hukum. Bukan semua ingat. Bukan semua boleh. Bukan semua orang kafir boleh. Pening. Faham ke? Ke tak faham sangat? Kalau tak faham, saya ulang. Tak apa. Yang baru masuk muka surat 7. Yang lain faham? Ke tak faham? Tak faham cakap. Saya ulang balik. Dia pening sikit. Mazhab yang mana yang ustaz yang boleh kahwin dengan orang kafir? Mazhab Syafi'i boleh? Ya, boleh. Nur Hafizah. Boleh. Cuma dia ada hukum-hukum dia. Bukan semua orang kafir boleh. Dia perlu kafir asal. Adalah syarat-syarat, beberapa syarat dia. Kenapa sound pecah-pecah ke? Hashim Hashim. Kenapa nak kahwin dengan orang kafir? Jika berlaku macam ni, faham? Jika orang berlaku macam ni, macam mana nak buat? Jika berlaku macam ni, apakah? Betul, Sabrina P. Itulah yang saya terangkan. Ramai yang tanya kenapa isteri dia kafir, kenapa tak masuk Islam. Ada sebab-sebab tertentu jadi dia tak masuk Islam. Kita berkahwin dengan dia boleh. Tapi bukan semua orang kafir boleh. Orang murtad tak boleh. Maksudnya macam mana? Dia Islam. Lepas tu dia masuk kafir. Kita nak berkahwin dengan dia tak boleh. Dia ada, itulah salah satunya orang kafir macam tu tak boleh kita berkahwin. Saya cakap ini segi hukum. Segi hukum. Kenapa dia tak masuk Islam? Ini segi hukum kalau berlaku macam ini. Faham? Okey, saya ulang sekali lagi. Yang mana tak faham, saya ulang slow-slow. Semua ambil fokus. Perhatikan semua. Dengar betul-betul. Ingat syarat-syarat sah wuduk kita belajar ini. Macam mana kita nak tahu wuduk kita ini sah ke tidak? Macam saya cakap, syarat-syarat sah wuduk dan syarat sahnya mandi wajib. Okey. Dengar betul-betul. Yang pertama adalah orang panggil apa? Yang pertama perlu kepada Islam. Orang nak berwuduk, siapa-siapa nak berwuduk, siapa-siapa nak mandi wajib, perlu orang itu Islam. Maksudnya macam mana Ustaz? Kalau dia adalah kafir, dia nak berwuduk, tak sah wuduk dia. Setakat tu faham kan? Faham tak? Nak kata wuduk ini berlaku kepada orang Islam sahaja. Jika wuduk daripada orang kafir,
tidak sah. Ataupun nak mandi wajib bagi orang yang bukan Islam, maka mandi dia tidak sah. Datanglah satu masalah, datanglah satu isu, macam mana jika seorang lelaki Muslim berkahwin dengan seorang wanita yang kafir. Tapi ada syarat-syarat dia. Kafir daripada kaum-kaum apalah. Daripada kaum-kaum saya tak ingat. Daripada kaum setengah kaum itu, kita boleh berkahwin dengan orang kafir itu. Faham? Setakat ni faham? Okey. Berlaku lagi next step. Lepas tu, isteri ataupun orang kafir tadi datang haid. Apabila datang haid, dia perlu mandi wajib lah. Betul tak? Nak sucikan badan dia. Sekarang ni, nak mandi wajib macam mana? Ingat tak syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama perlu Islam. Macam mana nak mandi wajib? Sedangkan daripada mandi ataupun wuduk daripada orang kafir tidak dikira. Tapi ulama fiqh mengkecualikan bagi orang ini. Dia memberi izin. Macam mana? Maksud dia beri izin macam mana? Bagi orang lelaki Islam berkahwin dengan wanita kafir, apabila datang haid, dia boleh mandi. Tapi niat macam mana? Niat perlu suami yang niatkan. Semasa isteri mandi, suami Muslim tadi dia niatkan sahaja isteri aku mandi wajib fardu kerana Allah Ta'ala. Faham? Itu gambaran dia, itu masalah dia. Faham ke? Ke tak faham lagi? Pening? Oh kafir sekarang tak sama macam orang dulu, sekarang banyak jauh terpesong. Dia ada bukan macam saya cakap, bukan semua orang kafir, bukan semua orang daripada kafir. Macam salah satunya orang murtad tak boleh. Tahu kan orang murtad, dia Islam. Lepas tu dia masuk kafir. Kita pun nak berkahwin dengan dia tak boleh. Dia wajib kena masuk Islam dulu, baru kita boleh berkahwin dengan dia. Faham? Faham kan? Kalau tak faham kena cakap. Kita jangan bagi ilmu kita lalu macam tu dengan tak faham saja. Okay. Okay, kalau ramai yang faham, Alhamdulillah. InsyaAllah betul-betul faham. Okay. Yang kedua, syarat sah wudu untuk orang yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Apa itu mumayyiz? Mumayyiz ini yang boleh membezakan antara baik dan buruk. Yang boleh membezakan antara kanan dan kiri. Yang boleh makan dengan sendirinya. Yang boleh istinja dengan sendirinya. Yang boleh apa lagi? Yang boleh makan dengan sendirinya. Yang boleh ditanya dan dia boleh jawab dengan sempurna. Itu adalah mumayyiz. Faham? Itu adalah golongan yang mumayyiz. Orang yang balik ke Ustaz? Bukan. Bukan orang yang balik. Balik dengan mumayyiz ini lain. Balik dengan mumayyiz ini lain. Balik ini dah sampai umur. Mumayyiz ini dia boleh macam itulah saya kata. Ulama dhabit ataupun ulama menerangkan mumayyiz ini macam itulah. Orang mumayyiz macam budak kan. Macam budak atau budak kecil kan. Walaupun dia dah belum sampai umur, tapi budak itu dah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Maksudnya dia boleh membezakan antara baik dan buruk. Dia boleh membezakan, dia boleh makan sendiri. Dia boleh membezakan antara kanan dan kiri. Macam tu, faham? Dia dah boleh fikir dan benda macam tu. Kadang-kadang budak dia tak tahu lagi semua benda dia nak makan. Itu bukan daripada golongan mumayyiz lagi. Tapi seorang budak ni, standard umur 7 ke 8 tahun, dia dah tahu dah. Oh macam ni nak basuh, nak makan sendiri, nak minum sendiri. Faham? Itulah kita panggil mumayyiz. Itulah kita panggil mumayyiz. Okey? Itulah kita panggil mumayyiz. Nak kata wuduk daripada wuduk seorang yang bukan daripada mumayyiz, tak boleh lah. Ini berlaku ataupun dia kata dhabit kat sini, dia boleh membezakan antara buah tamar dan bara api. Kenapa dia kata boleh membezakan buah tamar dan bara api? Ini mengambil kisah daripada kisah Nabi Musa dulu. Berlaku pada zaman Nabi Musa dulu, semasa Fir'aun. Fir'aun ni kan tak pernah sakit kan? Fir'aun ni tak pernah sakit. Sampailah dia datangnya Nabi Musa kepadanya. Kan Nabi Musa kan dia jadikan anak angkat kan? Dia anak angkat kepada Fir'aun. Jadi dia tarik janggut Fir'aun sampai demam Fir'aun. Baru tarik janggut. Datanglah, debarlah Fir'aun ni, berdebar. Kenapa budak ni macam pelik je? Dia pun nak tahu budak ni
ada orang panggil apa? Budak ni ada mukjizat ke, budak ni pelik ke, dia buat macam ni. Dia letak bara api, dia letak buah tamar. Faham? Dia letak bara api, dia letak buah tamar. Macam mana dia nak kirakan, macam mana dia nak iktibarkan. Kalau budak-budak kan, kalau budak kecil, masa tu Nabi Musa kecil lagi. Masa tu Nabi Musa kecil lagi, kalau macam budak-budak, dia nak ambil bara api ke dia ambil buah tamar? Mestilah nak ambil bara api. Sebab apa? Ada warna, ada merah, macam ada benda yang menarik lah. Kalau tamar, hitam macam tu je, tak nampak apa-apa. Tapi kalau budak yang normal, Firaun katalah, budak yang normal, budak yang kurang mumayyiz, pada umur yang macam ni, mesti dia akan ambil bara api. Dia tak akan ambil tamar. Faham? Mesti dia ambil tamar. Kalau nak kata dia bijak, kalau nak kata betul budak ni bijak, dia tak akan ambil bara api, dia ambil tamar. Sedangkan kalau budak normal, mesti dia ambil bara api. Faham tak? Macam ni lah, benda yang menarik letak dengan benda yang tak menarik. Mesti budak itu akan tertumpu pada benda yang menarik dulu. Macam tu, faham? Jadi apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa? Nabi Musa memang tak ambil pun bara api. Nabi Musa tak ambil bara api, memang Nabi Musa nak ambil kurma. Apabila kalau Nabi Musa ambil kurma, Firaun kata kita tak boleh belalah budak ni, tak boleh jagalah budak ni. Sebab apa? Budak yang pelik lah. Pada usia yang macam tu, sepatutnya dia akan ambil bara api. Benda yang boleh menarik, menonjolkan mata dia. Dia kata, tengok macam ada api, mesti budak akan ambil benda macam tu kan. Tapi tak. Nabi Musa mengambil kurma. Semasa Nabi Musa nak mengambil kurma, malaikat tepis tangan Nabi Musa. Malaikat tepis, sampailah Nabi Musa pegang bara api sehingga luka tangan Nabi Musa. Jadi dia boleh mendhabitkan, dalam kitab kata orang mumayyiz ini, dia boleh membezakan antara kurma dan bara api. Dia mengambil kisah daripada kisah Nabi Musa lah. Orang Islam tak boleh berkahwin dengan orang kafir. Mereka orang kafir itu telah memeluk Islam. Betul tak Ustaz? Ya betul. Faridah Abdul Aziz. Betul. Tapi pada gambaran yang pertama tadi, boleh kita berkahwin dengan orang kafir itu, saya kata bukan semua. Bukan semua. Ada satu golongan sahaja yang kita boleh berkahwin dengan orang kafir. Tapi untuk sekarang mungkin golongan itu dah tak ada. Untuk sekarang, kebanyakan memang kita nak berkahwin perlu kepada orang itu masuk Islam dahulu. Faham? Tapi ada satu golongan, macam saya cakap, ada satu golongan kita boleh berkahwin dengan dia, dipanggilkan kafir, memang daripada dulu lagi dia kafir. Itu kita boleh berkahwin dengannya. Adalah syarat-syarat, beberapa syarat pasal orang itu. Okey. Ahli kitab. Yang asal daripada kafir, betul ahli kitab, tak silap saya. Kenapa malaikat tepi tangan Nabi Musa kurma, apa kisahnya? Itulah saya kata Yati Isa. Kalaulah malaikat tak tepis tangan Nabi Musa, nescaya Nabi Musa akan ambil kurma. Kalau Nabi Musa ambil kurma, Firaun pelik lah. Kenapa budak kita ambil benda yang menonjol? Macam kita lah, macam budak kecil kan. Kita letak benda, kita letak lampu. Satu benda lagi kita letak tisu je. Mesti budak akan ambil pada lampu tu. Sebab budak kecil, dia akan tertarik pada benda yang menarik lah. Faham tak? Sama juga dengan kisah Nabi Musa. Firaun nak test. Nabi Musa ni baby yang biasa ke baby yang luar biasa? Macam tu. Faham? Jadi dia memilihkan, baru dia memilihkan, dia memilih bara api. Okey, faham? Saya baca lagi, mumayyiz itu apa? Semua dah faham kan mumayyiz kan? Dia dah boleh, dah mumayyiz, dia biasa bahasa Melayu kan, dipanggil mumayyiz juga saya rasa. Faham kan mumayyiz tu kan? Itulah mumayyiz. Okey, berlakulah satu masalah lagi. Inilah yang kita belajar. Inilah masalah fiqh. Kita belajar mumayyiz apa ini? Bagi baby lelaki yang pergi umrah. Faham? Bagi baby lelaki yang pergi umrah, apabila nak tawaf, ayah apabila dia bawa anak kan, seorang ayah bawa anak nak pergi tawaf. Budak kecil yang belum mumayyiz. Budak kecil lagi yang berumur, macam mana kita letak, yang berumur 1 tahun. Budak 1 tahun dah boleh makan sendiri? Tak boleh lagi. Dah boleh minum sendiri? Tak boleh lagi. Dah boleh membezakan kanan kiri? Tak boleh lagi. Maksudnya dia bukan mumayyiz. Cerita dia kat sini, orang yang nak berwuduk, sahnya wuduk seseorang, perlu pada orang mumayyiz. Betul tak? Kalau orang itu mumayyiz, barulah sah wuduk dia. Okey, kita letak tepi. Itu kita dah faham. Sekarang cerita ini bagi orang yang tak mumayyiz nak berwuduk. Contohnya macam mana? Contoh bagi seorang ayah yang bawa anak dia pergi umrah, semasa nak tawaf, dia perlu ada wuduk. Ikut mazhab Imam Syafi'i, kalau nak pergi tawaf, perlu ada wuduk.
sekarang ni seorang ayah bawa anak lelaki contoh yang tak mumayyiz nak tawaf, macam mana? Dimaafkan ke? Ulama kata tak. Pendapat ulama berlakulah pendapat ulama dekat sini. Ada pendapat ulama mengatakan kita perlu wudukkan budak. Ini ulama mengatakanlah kita tolong wudukkan wuduk apa? Kita tolong wudukkan budak itu. Niat macam mana ustaz? Macam mana kita nak niat? Dia nak niat tak boleh. Kenapa dia tak boleh niat? Sebab dia tak mumayyiz lagi. Macam mana dia niat? Sedangkan kanan kiri pun dia tak boleh beza. Macam mana apatah lagi dengan niat? Okey, apa yang berlaku? Setengah ulama mengatakan macam inilah. Setengah ulama mengatakan kita tolong wudukkan untuk anak kita tadi dan kita tolong hadirkan niat untuknya. Faham? Faham ke? Mumayyiz adalah maksudnya balik. Bukan balik. Macam saya kata tadi. Balik lain. Balik sampai umur. Mumayyiz ini dia boleh membezakan antara baik dan buruk. Ada je orang balik tapi ada je orang mumayyiz tapi belum balik. Faham? Contoh dia umur 8 tahun. Dia dah boleh membezakan kanan kiri. Dia boleh makan sendiri tapi dia belum sampai umur lagi. Faham? Faham tak pada gambaran yang kedua? Kalau tak wudukan anak tu apa hukumnya? Macam saya kata ayat Isa, ada pendapat ulama mengatakan boleh sebab dia kecil lagi. Tak menjadi masalah lah. Tak menjadi masalah. Tapi ada pendapat ulama mengatakan kita perlu wudukan dia. Okey. Berakallah kiranya. Lebih kurang macam itulah. Dia kira sudah berakal. Sudah dia kira budak itu sudah berakal. Maksudnya dia boleh buat bendanya dengan sendiri dah. Macam tu. Betul. Syedi Ari. Faham pada contoh yang kedua? Contoh yang kedua faham kan? Kalau faham, kita terus nombor yang 3. Ini faham? Ini syarat sahnya wudu. Kita perlu ada 10 syarat ini baru sahlah wudu kita. Faham? Contoh kita kurang daripada 10 syarat ni. Kita nombor 10 ataupun nombor 9 kita tak ada. Maka tak sahlah wudu kita. Ataupun nombor 5 kita ni tak ada. Maksudnya kita langgar benda tersebut. Kita tak ikut syaratnya. Maka tak bolehlah tak sah wudu kita. Faham? Okey, yang ketiga, suci daripada darah haid dan nifas. Apabila seorang wanita, ini khas bagi orang wanita. Ini khas bagi orang wanita. Apabila suci daripada darah haid dan nifas, barulah kita perlu berwudu. Nak kata di sini apabila wanita haid, bukan setakat nak solat, wudu pun tak boleh. Tak sah wudu dia. Bagi orang wanita yang haid. Maka tak perlu solatlah dalam tempoh dia wanita itu haid. Tak perlu solat. Contoh, wanita itu datang haid. Nak solat ke? Tak perlu solat. Nabi kata, diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah, Nabi kata, Nabi suruh kita qada balik puasa kita. Tapi bukan pada solat kita. Sebab apa? Wanita haid ni datang selalu. Bukan setahun sekali. Bukan 2 tahun sekali. Boleh kata sebulan sekali datang haid bagi orang wanita. Faham? Kalau kena qada, jadi banyak qada je kerja orang wanita ni. Tak. Jadi bagi orang wanita haid tak perlu qada solat dia, tetapi puasa perlu qada. Sebab apa puasa perlu qada? Sebab puasa datang setahun sekali saja. Kalau terlupa terambil wuduk tu tak apa kan? Tak apa Acik Zaza, tak menjadi masalah. Cuma nak kata wuduk itu tak terangkat pun sebenarnya. Faham? Kalau kita terlupa kita dalam keadaan haid, kita berwuduk, tak apa. Tak menjadi masalah, tapi cuma tak terangkat sajalah. Kira wuduk itu tak sah pun. Tak dikira pun wuduk tu. Okey? Faham? Itu untuk masalah yang ketiga. Faham ke? Kalau faham, kita terus kepada nombor 4. Nombor 4 apa? Sambung lagi pada syarat sah wudu. Yang tak faham kena cakap tak faham. Jangan kita setengah student kata faham, yang lain tak faham. Tak apa, baca je. Jangan. Kita nak semua faham. Kita nak semua faham. Okey? Yang keempat, tiada sesuatu yang menghalang air untuk sampai ke kulit. Sebab biasa kan kalau nak tidur, sunat ambil wuduk. Kira tak sah juga ke? Bagus soalan daripada Acik Zaza. Kita akan bahas pada masalah ni. Okey, saya cakaplah terus.
Bagi wanita yang haid, macam mana dia nak berwuduk? Boleh dia buat wuduk. Memanglah wuduk dia tak sah. Tapi, Ustaz, amalan saya sebelum saya tidur, saya selalu berwuduk. Tapi saya sekarang datang haid. Macam mana nak buat? Ulama mengatakan kita wuduk juga. Memang wuduk itu tidak terangkat. Tapi kita berwuduk, kita niat untuk kita nak sebelum tidur kita nak berwuduk. Sebab amalan kita sebelum tidur memang kita dah berwuduk. Tapi sekarang ni kita dalam keadaan haid. Bagi orang yang wanita haid tak boleh berwuduk. Tak terangkat pun hadas dia. Faham? Tapi diistisnakan, dikecualikan lagi dalam masalah fiqh. Ulama mengatakan macam mana? Saya ni Ustaz, saya selalu beramal sebelum saya tidur saya nak berwuduk. Tapi tiba-tiba saya datang haid. Putuslah amalan saya Ustaz. Saya buat hari-hari. Maka ulama izinkan. Ulama kata boleh. Bagi orang yang macam tu kita boleh. Kita boleh niat tapi kita niat bukan untuk mengangkat hadas. Semasa kita berwuduk, kita jangan niat sahaja aku mengangkat hadas kecil, tak boleh. Sebab sebenarnya tak terangkat pun. Kita just niat macam ni. Sahaja aku berwuduk sahaja. Faham tak Cik Zaza? Kita niat macam tu. Tapi segi hukum memang tak sah lah. Maksudnya wuduk kita tidak dikira. Dalam keadaan haid pun ulama mengajarkan kita niat macam tu. Sahaja aku berwuduk. Jangan sebut mengangkat hadas. Sebab apa? Tak diangkat pun sebenarnya. Niatkan untuk segarkan badan kalau berwuduk bagi haid kan Ustaz. Macam saya kata tadi, Nafizah, kita boleh niat untuk segarkan badan sahaja. Faham? Ustaz, kalau berhadas besar, contoh junub tapi nak ambil wuduk, boleh ke? Atau kena mandi hadas dulu, boleh, baru boleh wuduk. Puan Hashimah, kalau kita nak berwuduk saja boleh. Faham? Dia sah juga wuduk kita. Cuma kita nak solat tak boleh lah. Sebab apa? Kita ada hadas yang besar lagi. Wuduk ini hadas kecil. Faham? Tapi kita ada hadas besar. Kita perlu mandi wajib dahululah. Okay, saya baca dulu. Yang mana nak tanya soalan, kejap lagi saya akan jawab. Untuk Muhammad Zulfaz, kejap lagi saya jawab. Okey, yang keempat, tiada sesuatu yang menghalang untuk sampai ke kulit. Ini anggota wuduk. Ingat tak anggota wuduk kita dah belajar? 6 anggota wajib yang perlu sampai air. 6 anggota wajib yang perlu sampai air. Ingat apa dia kata kat sini? Syarat sah wuduk, tiada sesuatu yang menghalang air untuk sampai ke kulit. Contoh dekat kita ada liquid. Ataupun dekat kita ada minyak. Ataupun bagi perempuan yang pakai makeup yang tebal. Itu semua menghalang daripada sampainya air lah. Faham? Ataupun ada duri dekat tangan. Ataupun apa lagi? Ataupun ada cat. Ataupun ada kotoran dekat tangan. Faham tak? Benda-benda tak kisahlah. Apa-apa pun yang boleh menghalang daripada sampainya air pada anggota wuduk. Maksudnya sampai ke kulit lah. Melarang ataupun menghalang daripada sampainya air. Maka kita perlu hilangkan benda tersebut dulu. Contoh dekat tangan kita ini ada liquid ataupun ada cat. Kita cat rumah kan. Kita tengah mengecat rumah. Lepas tu masuklah waktu zuhur. Kita nak berwuduk. Dekat tangan kita ni penuh ada cat. Macam mana nak buat? Boleh kita berwuduk terus? Tak boleh. Apabila kita berwuduk terus, dekat bahagian cat ni tak kenalah anggota wuduk tu. Air tak masuk. Air itu tak masuk pada anggota yang ada cat tadi. Macam mana nak buat? Kita perlu hilangkan dulu benda tersebut. Barulah kita berwuduk. Macam tu. Faham? Betul. Nur Maslizayu. Betul. Itulah masalah. Faham? Yang keempat ni senang saja. Kita tak payah fikir macam mana Ustaz kalau minyak, Ustaz kalau bedak, Ustaz kalau macam ni. Ramai yang tanya isu macam tu. Ustaz kalau macam ni, kalau benda macam ni, kalau benda macam ni. Yang mudah kita nak faham macam ni saja. Apa-apa pun yang boleh menghalang daripada sampainya air, tak kiralah benda itu apa, wajib kita hilangkan dulu. Barulah kita berwuduk macam biasa. Itu saja. Macam tu saja. Kita wajib hilangkan dulu benda-benda yang boleh menghalang, barulah kita berwuduk macam biasa. Ustaz, macam ni, jika ada jarum pada tangan untuk drip air dalam badan masuk dalam spia. Hasmi Munirah, itu bagi masalah yang lain. Ini bagi masalah bagi orang yang perlu tayamum. Itu masalah bagi orang yang perlu tayamum lah. Ada hukum lain. Bukan hukum dia kat sini. Dia perlu tayamum. Lalu lepas solat baru perasan ada cat macam mana? Kena buat semua solat. Ya, betul. Kena buat semula sarahah. Kenapa? Tak ada wuduk, tak ada solat bagi orang yang tak ada wuduk. Ingat tak? Saya selalu ulang benda tu. Tak ada solat bagi orang yang tak ada wuduk. Wuduk dia tak sah. Sebab apa? Ada cat. Lepas dia solat, ada cat lah. Bila dia perasan? Lepas solat.
Dia cat rumah pukul berapa? Pukul 2 selepas Zuhur. Faham? Nak kata cat ini berlaku dalam solat. Berlaku dalam tempoh waktu Zuhur. Jadi dia perlu buang balik, dia perlu solat balik lah. Dia perlu solat balik. Nak kena salah cucu, ya juga ke? Ya, Syedi Ari. Kita kena masukkan sikit-sikit air dalam kuku ini. Kalau kotoran yang berlaku disebabkan kotoran benda lain, benda luar. Contohlah disebabkan makanan, kita makan kan. Makanan-makanan tu lekat dalam kuku. Kita wajib hilangkan dulu. Tapi bagi kotoran itu berlaku disebabkan peluh, kita berpeluh sehingga dalam kuku kita ini kotor. Itu tak menjadi masalah. Boleh je kita wuduk macam biasa. Okay. Kalau make up kena cuci dulu lah. Macam saya kata Siti Nurayu, kalau make up kita nipis, kita nak berwuduk terus boleh. Tapi kalau make up yang tebal, tak boleh lah. Dia tak meresap air ataupun air itu tidak kena dengan sempurna. Okay, faham? Itu bagi yang nombor 4. Yang nombor 5 pula, tidak sesuatu, Ustaz, kalau kunyit pun kena hilangkan, kunyit lama juga. Kalau kunyit tak menghalangkan daripada sampainya air, Sabrina. Betul tak? Kita kunyit, biar orang nak memasak, dia kunyitkan ikan dia. Dia garam kunyit, lepas tu kuning tangan dia. Benda itu tidak menghalangkan air pun. Faham tak? Air kena dengan biasa je. Sama dengan macam pen. Pen, kita ambil pen, kita conteng tangan kita. Adakah dakwat pen tadi menghalang daripada sampai air? Tak pun. Faham? Dia tak menghalang pun. Yang menghalang benda yang jisim, yang ada seperti cat, macam cat tu dia ada tokolan, dia ada jisim dia. Liquid, macam itulah. Kalau pen, macam kunyit, itu warna sahaja. Itu tak menjadi masalah. Faham? Okay. Kalau minyak angin macam mana? Nurul Aini, minyak dengan air boleh sebati tak? Saya tanya. Minyak dengan air tak sebati. Maksudnya minyak ini melarang daripada sampainya air pada anggota kulit lah. Macam saya kata tadi, itulah saya kata, kalau minyak yang sikit, minyak yang nipis, tak menjadi masalah. Air boleh masuk juga. Tapi kalau minyak yang tebal, dia tak boleh. Dia tak sebati dengan kulit kita. Biasa kan, kalau kita basuh, dia jadi air tu tak meresap, tak kena semua. Faham macam tu. Macam tu Nurul Aini. Perlu solat semula tu kena niat qadha atau niat solat biasa, Ustaz, kalau nak solat yang batal tadi? Solat macam biasa, kenapa nak solat qadha? Solat biasa. Solat biasa. Jangan solat qadha, solat biasa, solat tunai. Tarik mata tebal, dia tak batalkan wuduk tapi menghalang air. Jadi tak sekata wuduk kita nanti. Betul Sabrina, macam tu juga. Ada tarik mata dekat mata kita, kita wajib hilangkan dulu. Wajib hilangkan dulu. Dakwat tak menghilang air ke kulit. Macam mana tu Zu? Terkena gam, susah nak tanggal. Sama juga. Tak kisahlah tu, saya kata kalau nak bagi contoh, banyak sangat contoh. Gam, minyak, benda-benda yang boleh menghalang daripada air. Faham? Maksudnya kalau sapu minyak angin, kena bersihkan dulu sebelum wuduk kan? Ya, macam tu lah Puan Hamsyah. Macam saya kata juga, kalau minyak yang sedikit tak menjadi masalah. Kalau minyak sedikit tak menjadi masalah. Macam orang, kita pakai lotion dekat tangan kita, sikit je. Kering kan? Kita ambil sikit je, kita pakai sikit je. Lepas tu kita berwuduk, boleh je. Faham tak? Kalau sikit, tak menjadi masalah. Selagi air tu kena, tak menjadi masalah. Yang menjadi masalah, yang tak boleh, apabila air itu tak sampai disebabkan kita pakai lotion ke, pakai minyak ke, pakai apa ke. Macam tu. Okay? Ustaz, kalau pakai lotion, kena cuci betul-betul sampai hilang minyak ke tu. Macam saya kata Mira Amin, baru saya huraikan yang tu. Kalau nipis, tak apa. Kalau sedikit saja tak apa. Tapi lebih baik kita hilangkanlah mudah sikit. Kita hilangkan dulu, baru kita berwuduk. Ustaz, macam mana dengan solat kita jika dah habis solat, baru perasan masih ada tahu mata tu. Tahi mata maksudnya ke? Masih ada tahi mata, sah ke Ustaz? Tak boleh lah. Hatiran nurun. Kita solat ada tahi mata, tak boleh. Sebab wuduk kita tak terkena pada bahagian sini. Faham? Wuduk kita tak kena pada bahagian sini. Ustaz, kalau pakai maskara pun kena cuci sampai hilang maskara yang bersalut tu bulu mata kita kan. Tengoklah. Tak kisahlah. Saya pun nak bagi contoh, saya tak tahu sangat. Tapi benda yang boleh menghalang sampai daripada kulit kita, kulit pada anggota fardu kita lah, anggota wuduk kita, maka kita wajib hilangkan dulu. Barulah kita berwuduk. Tetapi ulama mengatakan, contoh kalau kita nak hilangkan sampai kita boleh menyakitkan badan kita. Macam mana?
Contohlah badan kita ni ada kotoran kat sini. Kotoran ni dah melekat sama dengan kulit kita. Kotoran ni dah lama kita tak tanggalkan dia. Ataupun dia dah melekat. Macam mana nak buang? Kalau nak buang kita kena potong sikit tangan kita. Ulama kata macam mana? Itu tak perlu sampai macam tu sekali. Kita boleh berwuduk je terus. Tak perlu nak sampai sakitkan anggota wuduk kita. Anggota tangan kita. Okay. Bolehlah kalau macam tu Mia Amin. Mia Amirah maksudnya. Inilah berlaku tatu. Tengok macam tatu Nur Azura. Nak buang tatu sakit tapi tak boleh buang. Macam mana tatu adalah sifat najis. Nak bawa dalam solat tak boleh. Tapi ada je ustaz orang solat dalam tatu. Dia bawa tatu. Sebab macam ni lah. Dia ambil hukum macam ni. Nak buang tatu tak boleh sakit. Islam sampai macam tu sekali. Dia bagi izin. Bagi orang yang bertatu. Tapi ada hukum hakam dia juga. Ada hukum hakam dia juga. Dia dah buat berkali-kali sampai tak hilang juga. Ataupun dia dah buat tak boleh tahan sakit sangat. Ada hukum hakam dia. Nur Azura. Bagi orang tatu ada hukum hakam dia. Saat apa hukum kita sengaja inai janggut atau rambut bagi lelaki? Kalau inai hitam tak boleh. King Lau. Inai hitam tak boleh. Kalau tak jadi anggota wuduk, jadi boleh je kan ustaz je pakai deodorant, cuma kalau ada kandungan alkohol boleh bawa solat ke? Ada berpendapat ulama kata boleh, ada berpendapat ulama kata tak boleh. Betul lah segi Nur Hafizah kata tu betul lah. Kalau dia pakai deodorant, biasa deodorant ni kita pakai kat mana? Kat ketiak lah kan? Kita pakai itu tak menghalang daripada sampainya air. Adakah kita berwuduk sampai ke bawah ketiak? Tak pun. Jadi tak menjadi masalah lah. Apa yang syarat yang keempat kata kat sini? Sesuatu yang menghalang air untuk sampai ke kulit. Maksudnya pada anggota wuduk saja. Kalau anggota lain, contoh dekat badan kita ada cat. Dekat bahagian badan kita terkena cat. Kita nak solat boleh je, nak berwuduk boleh je. Sebab kita bukan berwuduk dekat badan. Dekat anggota-anggota tertentu sahaja wuduk kita ni. Faham? Macam itulah hukumnya. Itu yang nombor 4. Yang nombor 5 pula. Yang nombor 5. Tiada sesuatu pada anggota wuduk yang boleh merubahkan air mutlak. Apa itu air mutlak? Saya terangkan dulu apa itu air mutlak. Air mutlak ini air yang suci dan boleh menyucikan. Itu adalah air mutlak. Kita nak wuduk, nak mandi wajib, perlu kepada air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang suci dan boleh menyucikan. Itu kita panggil air mutlak. Teh ais macam mana Ustaz? Teh ais, air Milo, air Nescafe macam mana? Air Nescafe, air yang saya sebut tadi, itu termasuk daripada golongan yang suci tapi tidak boleh menyucikan. Kalau air mutlak, suci boleh menyucikan. Tapi air teh ais, air Milo, air Nescafe, itu termasuk suci. Kita minum. Betul tak? Air Nescafe kita minum. Tapi dia tidak boleh menyucikan. Faham? Air mutlak ni macam mana? Yang bukan kita yang melakukan dia. Maksudnya, air hujan, walaupun hujan turun warna oranye, walaupun hujan turun warna kuning, walaupun hujan turun warna merah, adakah kita buat hujan tu? Bukan kita yang buat. Maka air itu termasuk golongan air mutlak. Air mutlak ini ada 7 lebih kurang. Air salji, air batu, air embun, air hujan, air laut, air sungai, air telaga. Itu termasuk daripada air mutlak. Faham? Itu termasuk daripada air mutlak. Faham? Jadi kita perlu berwuduk dengan tiada sesuatu pada anggota wuduk yang boleh merubahkan air mutlak. Maksudnya ini berlaku bagi orang perempuan. Contoh yang saya bagi satu contoh. Bagi perempuan yang berbedak, yang pakai makeup lah. Dia tak nak hilangkan makeup dia dulu. Dia tak nak hilangkan makeup dia. Macam mana? Ingat tak kita perlu wuduk air mutlak. Tapi syarat yang kelima dia kata kita tak boleh air yang menitis daripada anggota badan kita itu merubahkan warna air. Maksudnya macam mana? Okey, saya bagi contoh. Bagi wanita yang wanita yang makeup. Tak kisahlah. Wanita yang pakai makeup, semasa dia berwuduk kan, air yang menitis daripada anggota muka dia tadi dah bukan warna air dah. Warna maskara, warna hitam. Sebab dia tak sucikan muka dia dulu. Yang pertama tak sah wuduk dia sebab boleh menghalang air. Yang kedua boleh merubahkan warna air. Semasa dia berwuduk kan,
anggota ataupun air yang menitis daripada air lebihan lah. Air yang lebihan yang menitis daripada anggota muka dia itu warna lain. Warna apa? Warna merah contoh. Sebabkan lipstick kan. Bagi orang perempuan pakai lipstick, dia ambil wuduk kan. Air itu kena pada mulut dia, lipstick lah. Kena pada lipstick. Air yang menitis daripada tu jadi warna merah. Disebabkan apa? Air itu berubah. Itu je point dia sebenarnya. Air itu berubah. Sama juga dekat bahagian tangan kita. Contoh dekat tangan kita ni ada orang panggil apa? Ada benda lah yang boleh kita pakai bedak ke, kita pakai benda-benda ke. Yang keluar daripada air kan mengalir kan. Yang mengalir daripada tangan kita itu, yang mengalir daripada tangan kita yang keluar itu bukan warna air biasa dah. Dia dah keluar warna hitam, dia dah keluar warna lain. Tak kisahlah. Tapi benda yang boleh merubahkan warna air sampai air mutlak tu hilang dah nama air mutlak. Contoh kita basuh muka. Yang menitis pada bahagian muka kita tu air apa? Air lipstick lah. Disebabkan lipstick kita tebal, kita basuh bahagian muka kita, yang lebihan daripada jatuh daripada bahagian muka itu dah jadi warna merah. Sekarang ni kita tak panggil air mutlak dah. Kita dah panggil air lipstick. Macam tu lah lebih kurang ulama' menceritakan. Jadi kita tak boleh berwuduk. Air bedak macam tu. Kita dah panggil air bedak. Asal memang air mutlak. Asal memang kita ambil air mutlak. Tapi disebabkan kita berwuduk, dekat bahagian muka kita ni bedak yang sangat tebal. Jadi yang keluar itu air bedak lah. Air tu dah warna peach macam tu. Warna-warna bedak lah. Jadi kita tak panggil air itu mutlak. Kita panggil itu air yang dia boleh merubahkan air. Jadi kita tak boleh berwuduk ataupun tak sah wuduk kita. Dia warna-warna coklat yang keluar daripada anggota muka kita, air lebihan maksudnya, air lebihan itu. Yang keluar itu dah berubah warna. Jadi berubah warna dah, maka kita tak boleh. Ingat tak kita perlu pada air mutlak? Memanglah saya ambil air mutlak Ustaz, tapi yang keluar itu tak boleh. Sebab syaratnya sah wuduk perlu kepada, tengok dia kata, tidak sesuatu pada anggota wuduk yang boleh merubahkan air. Maksudnya berubah macam itulah. Kita berwuduk. Air yang keluar daripada wuduk tadi kita tak panggil air mutlak dah. Kita panggil air bedak. Kita panggil air maskara. Kita panggil air lecu. Air lipstick lah. Air mutanajis ke tu? Air hasil lebihan makeup kita? Tak. Bukan air mutanajis. Mutanajis ini asal daripada najis. Dia benda itu najis. Apabila benda najis terkena air, kita panggil air itu mutanajis. Makeup bukan daripada benda najis. Ustaz, tapi kalau kita dah berwuduk baru pakai makeup, adakah sah solat kita? Sah je. ZD live. Sah. Tak menjadi masalah. Kalau macam tu tak boleh guna lagi lah air tu kan. Ustaz, lebihan air tu lepas wuduk sebab dah jadi air bedak. Macam tu lah. Senang je macam ni. Apa cerita macam nak buat? Kita hilangkan dulu bedak kita, barulah kita berwuduk. Tak ada isu. Macam tu saja. Kita tak payahlah nak buat benda-benda yang was-was, benda-benda yang sukar untuk kita. Senang macam mana? Kita hilangkan dulu bedak kita, barulah kita berwuduk. Senang, simple. Tak jadilah isu boleh merubahkan air. Tak menjadilah benda itu boleh menghalang daripada sampainya air. Faham? Macam tu, mandi wajib kan? Bila mandi wajib, guna sabun. Air mandi itu jadi air sabun. Macam tu juga Nur Amalina. Macam tu. Kita tak boleh guna dengan air sabun. Nak mandi wajib, guna air mutlak, air biasa. Faham? Kalau air pil yang keluar kat rumah, kadang-kadang warnanya keruh, boleh buat wuduk ke? Boleh. Itu kita akan itu boleh. Tak menjadi masalah. Sebab air itu berubah disebabkan daripada tangki air. Kalau memang air itu tidak berubah disebabkan tangki air, tak boleh lah. Berubah air itu menjadi karat disebabkan tangki air ataupun saluran paip. Ingat poin penting ni. Poin penting. Air yang, Ustaz macam saya tadi lagi, Ustaz, air paip itu bukan air mutlak lah. Tak. Air itu air mutlak. Contoh air dalam mineral. Air mineral bukan air mutlak lah Ustaz. Air mutlak juga. Tapi apabila kita letak dalam botol, kita panggil air mineral. Kita letak dalam gelas, kita panggil air dalam gelas. Betul tak? Semua air mutlak. Ingat poin yang penting. Jika air berubah keluar air karat daripada pahit rumah kita, kita tengok dulu. Boleh guna ke tak boleh guna? Jika karat itu terhasil daripada tangki air ataupun saluran paip air itu ada karat. Jadi air yang lalu jadi karat. Apa yang berlaku? Jika karat itu berlaku disebabkan dua faktor tadi, maka kita boleh berwuduk lagi. Jika dia berubah ketara, tak boleh.
Yang keluar tu memang dah karat, tak ada pun. Biasa kita keluar, kadang-kadang dia keluar air putih, kadang-kadang karat juga kan. Tapi tak, memang karat je yang keluar. Itu tak boleh lah. Itu tak boleh. Faham? Okey, itu pada masalah yang kelima. Faham ke masalah yang kelima? Itulah masalah yang kelima. Yang keenam, tahu tentang kefarduan wuduk. Dia perlu tahu tentang kefarduan wuduk. Maksudnya macam mana tahu tentang kefarduan wuduk? Macam kita lah. Kita semua dah belajar. Okey, bahagian muka adalah wajib. Itulah maksudnya tahu tentang kefarduan wuduk. Apakah kefarduan wuduk? Siapa tahu kefarduan wuduk ada berapa? Kefarduan wuduk ada berapa? Dia kata kena tahu tentang kefarduan wuduk. Kefarduan wuduk itu ada berapa? Siapa tahu? Faham dah tu? Kalau boleh jawab, maksudnya dah faham. Kefarduan wuduk kita ada 6 lah. Maksudnya, syarat sah wuduk kita perlu tahu benda itu wajib. Benda itu fardu. Kita perlu tahu benda itu fardu. Tengok pada syarat nombor 7. Syarat nombor 6, nombor 7 ni sama. Tidak menganggap satu fardu dalam fardu-fardu wuduk sebagai sunat. Yang pertama nombor 6, senang saja pembahasan dia. Kita perlu tahu yang mana wajib, yang mana sunat. Okey, itu pada bahagian nombor 6. Yang nombor 7 pula, kita tidak menganggap satu fardu dalam wuduk adalah sunat. Macam mana maksudnya? Contoh orang tanya, bahagian muka tu kita nak basuh muka kan? Bahagian sunat ke wajib? Sunat ke kita basuh muka ataupun wajib? Kita pun jawab, sunat saja. Maka tak sah wuduk kita. Kalau kita berwuduk, walaupun kita ambil, tapi tak sah wuduk kita. Sebab apa? Kita menganggap benda fardu itu adalah sunat sahaja. Kita menganggap benda fardu adalah sunat. Contoh orang tanya, basuh muka ni sunat ke wajib? Kita kata sunat saja. Lepas tu kita pun berwuduk. Walaupun kita wuduk basuh anggota muka kita, tetap tak sah wuduk kita. Sebab apa? Sebab kita kata benda fardu itu adalah sunat. Tak sah wuduk kita. Macam tu Nur Hafiz Abu Jam. Betul. Macam tu. Kita menganggap benda-benda yang fardu adalah sunat. Kalau macam ni tak apa. Tengok macam ni Contoh macam ni tak apa. Orang tanya kita. Dalam wuduk ni ada fardu, ada sunat kan? Betul. Yang mana fardu, yang mana sunat? Dia tanya kita. Kita cakap macam ni. Aku tak tahulah. Aku tak berapa pasti. Tapi yang aku pasti macam ni lah. Setengah anggota wuduk ada yang fardu, ada yang sunat. Kalau macam tu boleh? Macam tu boleh lagi. Dia tak mention. Faham tak? Dia kata macam ni. Ada setengah wajib, ada setengah sunat. Macam tu sah lagi wuduk dia jika berwuduk. Sebab apa sah lagi? Sebab dia tak mention yang mana wajib, yang mana sunat. Cuma dia kata macam tu saja. Dia kata segi umum. Ada yang sunat, ada yang wajib. Lainlah kalau dia kata macam ni. Yang tak boleh dia kata macam ni. Anggota tangan sunat. Basuh bahagian kepala sunat. Itu tak boleh. Dia mention benda. Dia mention. Kalau tak mention tak apa. Maksudnya dia kata ada setengah daripada anggota wuduk ni ada sunat, ada wajib. Dia kata macam tu. Itu masih dimaafkan. Satu lagi gambaran yang dimaafkan juga macam mana? Dia kata, orang tanya, anggota wuduk ni ada sunat, ada wajib kan? Tak, anggota wuduk ni semua wajib. Dia kata macam tu. Maka jika dia berwuduk, masih sah wuduk dia lagi. Faham tak? Dia ada 3 gambaran. Yang pertama, yang tak sah macam mana? Yang tak sah dia mention sesuatu. Dia kata anggota wuduk muka tak boleh. Itu tak sah wuduk dia. Yang boleh 2 gambaran. Yang boleh 2 gambaran, dia kata semua anggota wajib, semua anggota wuduk adalah wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata setengah wajib, setengah sunat. Itu pada gambaran. Yang kedua, sah juga kita berwuduk. Bilakah 2 perkara ini sah? Jika bagi orang yang tak belajar. Bagi kita yang belajar tak boleh. Bagi kita yang belajar, ulama kata tak boleh. Dia perlu tahu satu persatu. Bagi orang yang tak belajar je masalah yang tadi yang nombor 2 boleh tu. Saya tak belajar lagi wuduk. Tapi orang tanya, boleh tak kita berwuduk? Dia kata boleh. Dia kata semua anggota wajib. Itu masih dimaafkan bagi orang yang tak belajar. Bagi kita yang dah belajar, kita perlu tahu yang mana sunat, yang mana wajib. Kita perlu tahu. Kita semua dah tahu kan? Semua kita dah belajar. Anggota wujud pula. Anggota wuduk ada 6 sahaja yang wajib. Faham tak pada nombor 6, nombor 7 ni? Perkaitan sebelum ni, sama juga Yati Isa. Walaupun bukan dalam keadaan dia berwuduk, macam orang tanya pun tak boleh dah. Orang tanya, aku nak tanya kau, bahagian wuduk muka ni,
Sunat ke wajib? Dia kata sunat je. Maka lepas tu dia pun berwuduk balik. Ustaz nombor 7 tak faham. Ulang balik. Boleh Nur Masli Zayu. Nombor 7, dia tidak menganggap ataupun dia menganggap sesuatu fardu adalah sunat. Macam ni. Dia kata macam ni. Anggota muka adalah sunat sahaja. Dia kata macam tu. Dia pun berwuduk. Walaupun dia basuh anggota muka dia, tetap tak sah wuduk dia. Sebab apa? Sebab dia menganggap benda-benda fardu adalah sunat. Tengok syarat nombor 7 dia kata apa? Kita tidak menganggap satu fardu dalam fardu-fardu wuduk sebagai sunat. Maksudnya, kita cakap bahagian muka adalah sunat. Tak boleh. Sebab apa? Bahagian muka wajib kan? Kita cakap sunat. Tak boleh. Tidak boleh. Atau kita tak cakap macam ni. Bahagian tangan ke siku sunat je basuh. Tak wajib pun. Maka tak boleh. Wajib basuh. Kenapa tak wajib? Wajib basuh kan? Okey, itu pada masalah yang nombor 7 tadi. Kita jangan menganggap, kita jangan buat andaian yang ataupun kita cakap bahagian muka ini adalah sunat. Tak boleh. Sebab bahagian itu adalah wajib. Nur Masli Zayu. Kalau hidung dengan kumur tu, saya tanya balik. Kalau hidung dengan kumur tu macam mana Nur Masli Zayu? Adalah perkara itu sunat ataupun wajib? Senarai 6 tu huraikan Ustaz. Kenapa nak huraikan? Kenapa nak senaraikan Siti Nurhalizayu? Kita dah belajar. Furudul wudu ada 6. Kefarduan wudu ada 6. Jangan keliru Jangan keliru. Kita dah belajar Siti Nurhalizayu. 6 kefarduan wudu. Itulah 6 maksudnya. Itulah kita kena mention benda tu wajib. Benda itulah kita kena tahu 6 perkara itu adalah wajib. Tengok ada student yang tulis jawab hidung dan kumur adalah sunat saja. Faham? Hidung dan kumur sunat saja. Nak buat pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Tengok page nombor 5 fardul wudu. Itulah yang perlu kita tahu. Yang orang panggil apa? Yang fardul wudu itu kita perlu tahu benda-benda itu fardu. Ustaz uraikan kembali ke farduan wudu 6 tu. Nanti yang nak tengok balik boleh tengok recording, tak apa. Pelajaran yang lepas kita tengok pelajaran yang melalui rakaman. Boleh? Tengok. Roslina tak masuk ke? Tak hadir ke kelas pada minggu lepas? Kalau tak hadir boleh tengok recording balik lah. Kalau kita nak ulang. Okey, faham. Patutlah. Patutlah awak kurang faham sikit sebab awak tak masuk kelas sebelum ni. Tak apa, tak menjadi masalah. Perlu tengok balik. Perlu tengok recording balik. Sebab kalau kita nak hurai dalam kelas, tak boleh lah. Sebab rugi pada, tak apa, bagus. Saya faham, patutlah awak kurang faham sikit sebab awak tak masuk pada pelajaran yang sebelum ni. Tak apa, nanti perlu tengok pada recording balik. Sebab rakaman kelas minggu lepas penting juga. Sebab saya bahas pasal isu wuduk. Isu wuduk, faham. Isu wuduk perlu lebih teliti lah, lebih faham. Macam ni Nur Masli Zayu. Untuk awak faham macam ni saja. Macam orang bertanya, adakah wajib pada anggota wuduk muka? Cuma kita dah tahu, anggota tu wajib, anggota tu sunat, anggota ni apa? Itu masalah yang nombor 7. Yang menjadi isu, yang tak boleh macam mana? Kita cakap anggota muka tu sunat. Faham tak? Walaupun bukan orang bertanya. Saya bagi contoh saja orang bertanya tadi. Kalau contoh bagi orang tak tanya macam mana? Contoh kita duduk sendiri, kita berfikir, anggota muka ni wajib ke sunat? Kita pun cakap, sunat saja anggota muka ni. Tak semestinya orang tanya. Tak semestinya orang tanya. Saya bagi contoh je tadi. Tak semestinya orang tanya. Kita cakap macam ni saja. Anggota wuduk ni sunat. Muka ni sunat je. Walaupun orang tak tanya, kita buat andaian. Kita fikir macam tu pun dah tak boleh. Faham? Bagi orang yang dah belajar lah. Faham? Jadi kita tak boleh mention benda itu sunat. Faham? Benda itu wajib. Walaupun kita berwuduk bahagian muka, memanglah Ustaz saya wuduk je bahagian muka juga. Walaupun saya kata sunat, saya wuduk juga. Walaupun wuduk tak boleh sebab kita menganggap benda itu adalah sunat. Faham? Sedangkan benda itu adalah wajib. Nak tengok kat mana recording tu Ustaz? Yang mana tak masuk kelas, yang mana ada kerja lah maksudnya. Yang ada kerja, tak boleh nak masuk. Admin akan hantar dalam grup. Ini grup apa ni? 9.0 kan? Grup 9.0. Nanti admin akan hantar link rakaman maksudnya. Biasa dah hantar lah. Ini kalau untuk kelas minggu lepas dah ada lah. Boleh tengok pada grup masing-masing. Boleh tengok pada grup masing-masing.
Ya, betul Nur Masli Zayu. 6 itu sahaja wajib. Yang lain semua sunat. Nak kata kita perlu tahu semua 6 itu sahaja wajib. Okey. Kita gerak lagi. Kita gerak lagi pada yang nombor 8. Yang nombor 8 macam mana? Yang nombor 8 menggunakan air yang suci, air mutlak. Ini kita dah terangkan. Kita perlu berwuduk dengan air yang mutlak. Air yang tidak berkaitan dengan benda yang kita buat sendiri. Maksudnya macam mana? Air hujan, walaupun hujan turun warna kuning, walaupun hujan turun warna purple contoh, kita tetap boleh berwuduk. Adakah kita yang merubahkan air hujan jadi warna purple? Tak. Itu asal. Allah turunkan hujan warna apa-apa pun tak jadi masalah. Air embun, air apa lagi orang panggil, air embun ke, air telaga, itu termasuk daripada air mutlak. Contoh air telaga macam mana Ustaz? Air mineral, boleh ke air mutlak ke air mineral ni? Sama juga. Contohlah kita ambil air mineral ni daripada air telaga. Masa dalam telaga, kita panggil air telaga, betul tak? Kita ambil air telaga tadi, kita letak dalam botol. Sekarang kita panggil apa? Air mineral ke air telaga? Kita panggil air mineral dah. Macam tu saja. Jadi nak kata air mutlak, bukan nak kata air yang keluar daripada paip kita air mutlak. Bukan nak kata yang air salji saja, air batu saja itu air mutlak. Okey. Satu lagi Ustaz, masa akad niat wuduk, adakah dalam bahasa Arab sah saja? Nak niat bahasa Melayu pun dah boleh, Rosnina. Kita dah belajar. Dia perlu niat bahasa Melayu pun boleh, tak menjadi masalah. Yang mana tengok recording, yang mana nak tengok rakaman balik, yang mana Ustaz saya tak faham sangatlah. Kalau dalam kelas kita boleh bertanya, betul tak? Kalau dalam recording nak tanya siapa tak boleh. Tak apa, awak PM saya. Biasa ramai student macam tu lah. Dia screenshot pada rakaman minit ke berapa ni Ustaz terangkan pada bab-bab macam ni, saya kurang jelas. Saya akan terangkan balik. Boleh Roslina, boleh. Boleh Roslina, tak menjadi masalah. Kita niat bahasa Melayu pun boleh. Niat bahasa Melayu boleh, tak menjadi masalah. Saja aku berwuduk fardu kerana Allah Ta'ala, sah wuduk kita. Faham? Nak bahasa Melayu pun boleh. Itu pada nombor 8 lah. Menggunakan air yang suci, air mutlak. Air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang suci dan boleh menyucikan. Itu adalah air mutlak. Faham? Okey, yang nombor 9 dan nombor 10. Saya buat combo terus nombor 9, nombor 10. Sebab apa combo? Sebab syarat nombor 9, syarat nombor 10 ini bagi orang yang daimul hadas. Apa orang yang daimul hadas? Dah tahu kan daimul hadas tu apa? Orang yang selalu berhadas. Orang yang selalu berhadas. Syarat nombor 9, nombor 10 ini khas bagi orang yang daimul hadas saja. Okey, jangan salah faham. Saya ulang sekali lagi. Syarat nombor 9 dan syarat nombor 10 bagi orang yang daimul hadas sahaja. Bagi orang yang normal tak apa. Bagi yang orang normal tak termasuk pada nombor 9 dan nombor 10. Bagi orang yang daimul hadas saja. Apa itu daimul hadas? Orang yang selalu berhadas. Okey. Kita baca lagi. Apa maksudnya? Sudah masuk waktu solat. Apabila dah masuk waktu solat, barulah boleh berwuduk. Barulah sah wuduk dia. Bagi orang yang normal, boleh ke dia berwuduk sebelum solat? Boleh. Saya nak tanya student kita dah belajar. Ini kita nak bagi ingatkan balik lah. Bukan kita nak test pelajar. Bila saya bertanya, bukan kita nak test kemahiran pelajar. Kenapa boleh Hashimah? Siapa boleh jawab dengan betul? Masya Allah, nak kata pelajaran dia fokus. Betul. Betul Nur Hafizah, jawapan yang betul. Cuma saya nak jawapan yang betul tepat. Jawapan ni, okey saya ulang lah. Kenapa syarat nombor 9 ini dikata sudah masuk waktu solat? Betul lah jawapan dia kena pada orang yang biasa, orang yang daimul hadas saja dia perlu wuduk sebelum solat. Nak kata orang yang biasa, dia perlu wuduk sebelum solat pun tak menjadi masalah. Tapi bagi orang yang daimul hadas, dia perlu berwuduk selepas masuk waktu baru dia boleh berwuduk. Tetapi bagi orang yang normal ini, soalan saya, bagi orang yang normal, dia boleh berwuduk macam ni lah. Dia boleh tak berwuduk macam orang yang daimul hadas? Tak. Soalan ni bagi nombor 10. Silap. Silap.
Patutlah awak tak faham sangat. Bagi nombor soalan nombor 10 sepatutnya. Kita baca dulu. Saya minta maaf. Bagi orang yang nombor 9 ini sudah masuk waktu solat. Bagi orang yang daimul hadas, bagi orang yang selalu berhadas, dia perlu berwuduk selepas masuk waktu. Selepas waktu barulah boleh berwuduk. Ustaz, saya ni ada kencing dedas, selalu keluar kencing. 2 minit sekali keluar. Tapi saya berwuduk untuk solat zuhur pukul 12 tengah hari. Adakah sah wuduk saya? Tak sah. Perlu pada selepas masuk waktu solat baru boleh berwuduk. Kalau orang normal tak apa. Orang yang daimul hadas tak boleh. Faham? Dan nombor 10, mualat bagi orang yang selalu berhadas. Dia perlu berterusan bagi orang yang selalu berhadas. Dia perlu berterusan. Soalan saya, boleh ke bagi orang yang normal lah, tak ada penyakit, dia wuduk anggota muka dekat rumah. Lepas tu dia tak nak basuh anggota tangan dia kat rumah, dia nak basuh anggota tangan dia dekat masjid. Adakah boleh? Itu soalan saya. Faham soalan? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Siapa kata boleh? Kenapa boleh? Siapa boleh jawab? Janji buat ikut tertib, betul? Memang dia ikut tertib, tapi kenapa boleh? Betul jawapan dengan tertib, betul jawapan dia ikut tertib. Tapi ada satu poin yang saya nak jawapan daripada dia. Betul, yang jawab ikut tertib betul. Yang jawab ikut tertib betul. Belum sempurna wuduk. Macam mana tu Hamidah? Kenapa boleh? Maksudnya, macam ni lah. Kenapa bagi orang yang daimul hadas, untuk awak jawab jawapan yang saya cakap tadi untuk tepat lagi, kenapa orang yang daimul hadas tak boleh? Tapi bagi orang yang normal boleh buat macam tu. Sebab apa? Jawapan Nur Hafizah hampir-hampir tepat. Kalau awak cakap ayat tu, saya nak suruh awak cakap, student cakap ayat satu perkataan tu. Boleh sebab dia tak ada ilmu ladah. Betul jawapan macam tu. Sikit lagi daripada Nur Hafizah, sikit lagi. Kan, kenapa dia berhadas? Tak, betul bagi orang ada ilmu ladah dia berhadas. Okeylah, tak apalah saya jawab terus. Tengok. Halizah, sama juga dengan jawapan Nur Hafizah. Janji air wuduk belum kering. Faham tak? Okey, saya bagilah. Alah, geram, sekejap nak fikir. Okey, fikir dulu. Fikir dulu. Tengoklah, jawapan bagi Nur Hafizah, bagi jawapan yang siapa seorang lagi. Nama dia tadi Siapa nama dia seorang lagi? Jawapan dia hampir tepat. Perkataan tu ada dalam buku. Perkataan tu ada dalam buku. Perkataan tu, jawapan tu ada dalam buku. Perkataan tu ada dalam buku. Boleh sebab dia mualah. Terima kasih Nur Masli Zayu. Itulah jawapan dia. Itulah jawapan dia. Itu, terima kasih. Terima kasih Nur Masli. Sebab dia mualah. Bagi orang yang berwuduk biasa, ingat, betul, faham betul-betul soalan baru jawab. Kenapa orang yang berwuduk normal, dia boleh melakukan wuduk dia, basuh muka dekat tangan, basuh muka dekat rumah, basuh tangan dekat masjid. Sebab apa? Sebab mualat. Bagi orang yang biasa, dia tak perlu mualat. Sunat saja mualat. Sunat saja berturusan, berturut-turut. Mualat tu apa? Mualat itu berturusan, berturut-turut. Basuh muka, terus basuh tangan. Faham? Itulah soalan saya. Ramai. Macam saya kata tadi, macam Nur Hafizah kata tadi, hampir tepat lah. Dia kata apa? Sebelum anggota itu kering. Maksudnya mualat lah. Tapi saya nak perkataan mualat itu. Mualat itu berterusan, berturut-turut. Betul. Faham? Tengok nombor 10 dia kata apa? Mualat bagi orang yang sentiasa berhadas. Bagi orang yang sentiasa berhadas tak boleh. Bagi orang yang normal tak apa. Orang normal dia nak ambil wuduk dia dekat muka, dekat rumah. Nak basuh tangan dekat masjid. Nak basuh kaki dekat England. Boleh. Selagi wuduk tak batal, boleh. Tak menjadi masalah. Dia tak perlu mualat. Dia tak perlu berterusan.
Bagi orang yang daimul hadas, dia perlu berterusan. Semaksudnya, lepas azan. Sekarang ni dia tak boleh ambil wuduk sebelum azan. Okey, dah masuk azan waktu zuhur 1:30. Apa perlu orang yang daimul hadas buat? Dia perlu masuk toilet, dia perlu balut kemaluan dia, dia perlu berwuduk dengan sempurna, dengan segera. Wuduk tak boleh ada tak boleh dia perlu mualat lah. Dia perlu berterusan pada wuduk dia. Dia perlu berterusan pada wuduk dia. Lepas tu dia berwuduk, lepas tu dia solat terus. Walaupun dalam solat dia keluar air kencing, tetap solat dia sah. Sebab apa? Dia tak boleh kawal pun. Dia dah ikut syarat-syarat dia. Dah ikut dah cara-cara untuk berwuduk dengan sempurna. Tapi tak boleh juga. Keluar juga air kencing. Ulama mengatakan macam mana bagi orang ini? Bagi orang ini solat dia tetap sah. InsyaAllah Rushlina, dengan recording nanti, dengan awak faham lagi bab wuduk, insyaAllah awak akan faham. InsyaAllah awak akan lebih faham. Apa-apa yang tak faham, awak boleh rujuk saya balik lah. Saya akan terangkan balik. Ustaz, kalau solat Jumaat, kena tunggu azan dulu baru boleh wuduk ya? Betul. Betul. Betul Fatul Human. Walaupun solat Jumaat. Tapi bagi orang yang daimul hadas. Macam saya kata, jangan mudah kita nak ukurkan kita ini daimul hadas. Bukan. Orang yang daimul hadas ni, saya Ustaz, saya daimul hadas. Kalau awak daimul hadas, awak kencing pukul berapa? Saya kencing pukul 7. Sekali lagi air kencing saya datang pukul 9. Itu bukan daimul hadas. Itu kencing tak puas. Daimul hadas ni lain. Orang kencing tak puas, dia memang dia tak puas, tapi air kencing dia tak menitis pun. Air kencing dia dah habis. Tapi cuma dia selalu kencing. Faham? Daimul hadas ni, air kencing itu tak boleh kawal. Tiba-tiba keluar tanpa kita sedar. Itu daimul hadas. Macam tu. Antara orang yang sedang berhadas ni macam orang periuk 15 hari dalam nifas ke? Bukan, tak termasuk ni Rahmat Masli Zayu. Orang yang haid tak termasuk daripada daimul hadas. Daimul hadas tak termasuk daripada golongan orang haid. Saya pernah dengar tak boleh berwuduk asing-asing begitu, nanti saya cuba tengok semula. Thank you Ustaz. Memanglah. Bagi orang yang daimul hadas, dia tak boleh ada renggang masa. Dia perlu berwuduk terus. Dan nifas tu lepas bersalin. Darah nifas itu darah lepas bersalin. Niat wuduk bagi orang yang sedang berada ni, adakah sama dengan orang normal? Tak sama. Dira Abdullah, kita dah belajar pada bab wuduk nanti. Tak apa, saya ulang balik. Untuk Dira Abdullah dan untuk yang mana yang tak tahu lagi, bagi orang yang, siapa tahu? Saya dah terangkan ni, tak apa. Saya tanya student. Untuk ingatkan balik. Bagi orang yang normal, bagi orang yang daimul hadas, macam mana cara niat dia? Siapa yang ingat? Ada student tanya, siapa yang boleh tolong jawabkan? Bukan yang haid tu Ustaz, yang dah kotor tu. Apa-apa, tak faham. Siapa yang boleh jawab? Yati Isa. Nur Azlina. Apa yang tanya tadi? Dira, apa nama awak tadi? Dira Abdullah. Itu cara niat dia. Sahaja aku wuduk untuk mengharuskan solat saja. Sahaja aku memperbolehkan saja. Saya tanya lagi, soalan atas soalan. Kenapa dia memperbolehkan saja? Siapa boleh jawab? Kenapa kita niat memperbolehkan saja? Sebab apa? Sebab apa bagi orang yang daimul hadas ni, kita niat memperbolehkan saja. Kenapa kita tak niat macam biasa je? Sebab apa? Kerana apa tu? Apa tu Nafizah? Alhamdulillah semua faham. Sebab betul lah. Sebab dia tak boleh angkat hadas pun. Sebab hadas tu selalu ada. Betul. Sebab sentiasa berhadas. Faham? Faham dah tu? Bagus. Alhamdulillah. Faham? Ini adalah 10 syarat berwuduk. Saya masuk lewat tadi kan. Saya akan ganti balik masa sekejap. Kita akan habis 11.40 lebih lah. 11.45 macam tu. Boleh? Faham kan? Ada ke 10 syarat ni yang tak faham? Wuduk untuk daimul hadas ketika solat Jumaat selepas azan ke? Atau lepas khutbah sebelum solat Jumaat? Selepas azan. Selepas azan. Ataupun bagi orang yang khutbah, dia nak ambil rekat-rekat solat pun boleh. Dia nak ambil khutbah, dah nak habis khutbah, baru kita berwuduk. Okay. Kalau tak ada soalan, untuk syarat solat wuduk, kita boleh masuk perkara yang membatalkan wuduk. Ini adalah perkara-perkara penting lah ni. Yang kita belajar ini adalah perkara-perkara penting. Hari-hari kita berwuduk. Paling kurang 5 kali sehari kita berwuduk. Paling kurang 5 kali sehari kita berwuduk. Soalan saya tadi macam ni Ustaz. Okey.
Orang tu dia darah berpenyakit macam period. Orang darah penyakit tu bukan period. Period ini darah haid kan. Orang istihadah. Kita panggil istilah dia istihadah. Orang tu darah dia penyakit macam period tu. Tapi dia bukan period. Saya faham lah. Ya, okay. Nur Masliza, kita panggil darah itu darah istihadah. Itulah saya pelik. Period itu darah haid kan. Soalan saya tadi macam ni Ustaz. Orang tu dia darah penyakit macam period tu. Tapi dia bukan period. So dia kalau nak solat kena sentiasa berbarui air wuduk lah. Bagi orang yang istihadah lah istihadah. Saya faham. Bagi orang yang istihadah Nur Masliza. Dia istihadah tak termasuk daripada golongan orang yang selalu berhadas. Tak. Dia tak termasuk pada golongan orang yang selalu berhadas. Dia bukan termasuk daripada, kita panggil darah kotor lah. Bagi wanita bukan darah kotor, darah penyakit. Dia selalu keluar. Wuduk dia sama. Betul. Wuduk dia sama. Kita panggil apa? Istihadah. Bahasa Arab dia istihadah. Apa yang boleh batalkan wuduk? Tengok ni. Kita akan belajar 4 perkara ni saja. Adrianti. Ustaz, bukankah orang yang ada masalah kencing wuduknya boleh solat wajib sekali dengan solat sunat berapa kali Ustaz? Macam mana dengan baca Al-Quran? Betul, Coach Ummi Naimah. Betul. Bagi orang yang ada ilmu hadas, kita boleh buat beberapa solat sunat yang berkaitan pada waktu itu saja. Contoh, kita solat zuhur. Kita boleh buat solat sunat sebelum zuhur, kita solat fardu zuhur, kita solat sunat selepas zuhur. Maka, habislah tempoh wuduk kita. Macam tu saja. Kalau kita nak buat solat sunat, qada solat sunat ke ataupun kita nak qada fardu, tak boleh. Kena wuduk yang baru. Faham? Dia untuk beberapa solat sunat sahaja. Betul, Nur Masih Razali. Memang macam tu. Sukarlah sedikit bagi orang yang daimul hadas ni. Dia sukar sedikit. Memang macam tu cara dia. Dia perlu setiap kali nak masuk solat, dia perlu suci kemaluan dia perlu balut kemaluan dia. Barulah dia berwuduk. Ikut syarat-syarat dulu, baru boleh berwuduk. Sebab apa kita kena ikut syarat dia? Sebab kalau kita ikut syarat dia, walaupun keluar dalam solat, maka solat kita tetap sah. Faham? Macam tu. Hari ni syarat sah solat saja ke? Syarat sah wuduk maksudnya. Kita boleh masuk satu bab lagi, kejap je, boleh baca lagi. Kita ada masa 15 minit lagi. Ataupun esok bab apa? Esok kita belajar lagi kan. Perkara ini boleh cepat, ini boleh cepat. Ada perkara yang kita boleh cepat, kita boleh baca cepat. Ada yang, dah nak masuk bab tayamum. Dah cepat ni kalau dah masuk bab tayamum. Sebab habis bab tayamum, selang berapa bab lagi, dah habis dah bab taharah ni. Apa ni? Darah nifas lepas bersalin. Okey, betul. Haid minimum 24 jam. Maksimum 15 hari. Okey. Ilmu hadas kencing sentiasa keluar. Istihadah. Darah penyakit keluar darah haid lebih 15 hari. Ya, betul. Macam itulah Maimun Atan. Okey. Fokus balik pada pelajaran. Perkara yang membatalkan wuduk. Okey, kita masuk isu yang penting lah juga ni. Isu yang penting. Kita baca dulu. Kalau tak sempat, kita sambung esok. Perkara yang membatalkan wuduk, keluar sesuatu, fokus betul-betul. Ini bab penting Keluar sesuatu daripada 2 jalan. Iaitu dari kubul ataupun dubul. Kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Sama ada dalam bentuk angin. Yang keluar itu dalam bentuk angin. Seperti kentut lah. Ataupun selainnya termasuk benda selain daripada air mani. Kecuali air mani. Air mani tidak membatalkan wuduk. Air mani tidak membatalkan wuduk. Air mani sifat dia adalah suci. Air mani sifat dia suci. Okay. Air mani adalah sifat dia suci. Tak apa. Kejap lagi kita jawab soalan. Jangan risau. Fokus dulu pada pelajaran perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk. Ustaz, maaf nak tanya. Wanita haid boleh ambil wuduk ke? Saya dah terangkan tadi. Maaf, saya baru masuk. Oh, tak apa. Oh, slide Ustaz. Admin, slide bawah sikit. Admin ada ke? Slide bawah sikit. Okey. Maaf lah. Dah gerak. Tak apa, Wani baru masuk kan? Saya jawab untuk Wani. Wani, bagi orang wanita haid tak boleh berwuduk. Wanita haid tak sah wuduk dia. Tapi macam kita dah ada amalan. Kita sebelum kita tidur, selalu kita berwuduk. Macam mana nak buat? Macam saya kata, kita berwuduk tanpa kita niat mengangkat hadas pun. Sahaja aku berwuduk saja. Macam tu. Tanpa kita niat mengangkat hadas. Boleh lah maksudnya boleh. Tapi nak segi sah tak sah, memang tak terangkat lah. Memang tak sah lah.
Tapi bagi orang yang tak nak tinggal amalan berwuduk ni, dia buat cara macam tu. Faham? Betul Nur Hafizah. Air mani bersifat suci. Boleh bawa solat jika terkena pakaian solat. Betul. Tidak menjadi masalah. Okey. Awak ambil daripada nota kan? Tengok, itulah kita pentingnya nota. Ulama kata, ma hufidah, hufidah. Ulama kata macam tu. Apa yang kita ingat akan hilang. Apa yang kita tulis, sampai bila-bila pun akan ada. Betul tak? Kalau kita hafal je pelajaran. Seminggu 2 boleh lah. 2 bulan, 3 bulan boleh lah. Makan 3-4 tahun tak boleh. Dah hilang dah ilmu, dah tak ingat. Tapi bagi yang kita tulis, selagi mana kertas tu ada, sampai bila-bila lah kita akan ingat masalah. Itu penting lah. Begitu saya sarankan bagi student-student yang nak tulis. Baguslah bagi student-student yang nak tulis ni. Okay. Okay, kita baca balik. Tengok fokus balik. Keluar sesuatu daripada 2 jalan. Itu jalan depan ataupun jalan belakang. Kemaluan depan ataupun kemaluan belakang maksudnya. Sama ada dalam bentuk angin. Maksudnya apa dalam bentuk angin? Kentut. Dalam bentuk angin maksudnya kentut. Atau selainnya termasuk benda. Ataupun benda-benda pun yang keluar daripada selain daripada air mani. Okey. Yang kita faham, perkara yang membatalkan wuduk, tak kisahlah apa-apa pun yang keluar daripada jalan depan ataupun jalan belakang, perkara itu semua membatalkan wuduk. Yang pertama, apa yang biasa yang keluar daripada jalan depan, jalan belakang ni? Apa yang biasa? Kotoran lah, betul tak? Kotoran yang biasa keluar. Jadi, kotoran kencing ataupun berak keluar, maka membatalkan wuduk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jika terkeluar benda yang bukan biasa keluar. Macam mana yang keluar? Contoh yang keluar darah. Yang darah bukan selalu keluar kan? Ataupun orang panggil apa? Nanah. Bagi dia ada penyakit yang semasa dia kencing keluar air nanah. Maka batal juga wuduk dia. Batal juga. Walaupun keluar nanah, batal juga. Dia tak kisah keluar apa, selagi mana keluar daripada jalan depan ataupun jalan belakang, tetap membatalkan wuduk. Itu 2 perkara. Yang salah satu lagi 3 perkara adalah seperti apa? Seperti apa? Seperti benda pelik yang keluar. Macam dia kata tadi, termasuk benda. Contoh, kita tengok TV kan. Kita tengah tengok TV, tiba-tiba anak kita baling guli dekat kita. Tertelanlah guli kita. Kita tertelan guli. Kita pergi ke tandas, kita nak berak kan, tapi tak keluar berak. Keluar guli. Adakah batal juga wuduk kita? Tetap batal juga. Walaupun tidak keluar kotoran, walaupun tidak keluar kotoran apa kan, keluar guli. Tetap juga membatalkan. Senang saja poin yang kita nak faham. Apa-apa pun yang keluar daripada jalan depan ataupun jalan belakang, tak kisahlah apa pun benda tu, tetap membatalkan wuduk. Faham? Kalau kentut batal kan? Betul. Batal lah Rusnina. Batal lah wuduk kita. Ustaz, ada yang kentut farad tak batal? Nanti saya akan cerita tentang kentut farad. Biasa kalau kita belajar bab wuduk ni, perempuan akan tanya tentang kentut farad. Maknanya, walau kita niat berwuduk, amalan tu tidak kira ya Ustaz. Kira. Termasuk kira lah. Wani. Kalau kita berwuduk, macam saya kata tadi lah, kita beramal, selalu beramal. Tapi ini bagi kecuali lah, ada kelebihan bagi wanita haid, dia tak nak tinggal wuduk dia. Dia berwuduk tanpa niat mengangkat hadas. Faham? Jerawat Ustaz, apa jerawat Puan Hashimah? Apa yang jerawat? Tak faham. Keputihan, cecair, kencing, berak, kentut, farad, darah, nanah, batal wuduk. Betul Mia Amin. Tak kisah apa pun keputihan bagi orang wanita. Apa-apa pun yang keluar, tetap perkara itu membatalkan wuduk. Kalau air mani wajib mandi tetapi suci. Air mazi hanya perlu bersihkan saja, tetapi air najis tak perlu mandi hadas besar. Maimun Atan, betul. Maaf saya live dulu Ustaz, ada kerja. Okey Roslina, Ismail. Nanti tengok kalau ada masa-masa free, tengok recording balik tengok rakaman balik. Makan air rokok whip. Tak batal wuduk, tak batal. Nanti kita akan belajar, jangan risau. Kalau tak nak rasa was-was sebelum berwuduk, kita cuci dulu, boleh kah Ustaz? Betul lah, kita cuci dulu, barulah kita berwuduk. Ustaz, kalau yang jenis sikit-sikit nak terketuk je kan, memang kena berwuduk sama Ustaz. Linda Omar. Macam ingat tak, daimul hadas, orang yang selalu berhadas. Dia bukan kencing dedas saja, orang yang selalu keluar angin pun termasuk daripada daimul hadas. Tapi kena tengoklah, kalau dia selalu kentut, bukan selalu juga, kadang-kadang je keluar, ada angin perut. Kalau itu dia perlu berwuduk macam biasa. Tetap batal juga wuduk dia.
Kalau terpecik jerawat masa dalam wuduk, macam mana Ustaz? Oh, itu soalan awak. Tak membatalkan Hashimah. Puan Hashimah tidak membatalkan wuduk. Perkara itu tidak membatalkan wuduk. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun pecik jerawat masa wuduk. Dia bukan keluar dari dulu. Betul. Itu yang kita nak. Itu yang kita faham. Mia Amira. Faham dulu. Kadang-kadang saya nak kata kan, saya nak nasihat pada student, kita jangan tertipu pada soalan. Kita jangan tertipu soalan. Jawapan dia satu, tapi soalan dia cabang yang banyak. Orang akan tanya macam ni, tanya macam ni, tanya macam ni. Kadang-kadang soalan dia satu je. Jawapan dia satu je. Kalau jerawat berdarah macam mana? Tak batal juga. Walaupun jerawat itu berdarah, menanah ke, luka ke, apa pun tak batal. Tak batalkan wuduk. Tidak membatalkan wuduk. Tak menjadi masalah. Perkara itu tidak membatalkan wuduk. Okey. Faham? Tak apalah, kita tutup dulu kelas kita untuk hari ini. Kita sambung pada esok lah. Kita sambung pada esok. Kita akan, insyaAllah lepas awak baca 4 perkara ni, awak akan faham lah. Awak akan faham. Kita akan buka jawab soalan dulu lah. Kita akan buka untuk jawab soalan. Saya akan jawab soalan pada sebelah 38, sebelah 45 saja. Dalam berapa minit lagi? 7-8 minit lagi. Bulu kucing batal wuduk tak Ustaz? Tak batal wuduk. Mungkin isu ni tak apa, awak tanya tak apa, saya akan jawab lagi. Tak apa, tak ada salah. InsyaAllah lepas awak faham 4 perkara ni, soalan awak tak akan timbul lagi. Soalan awak tak akan timbul lagi. Korek telinga, korek hidung, tak batal wuduk, semua tak batal wuduk. Tak batal. Susu kucing batal wuduk. Susu kucing? Korek hidung batal wuduk, tak batal wani. Tak batal. Okey, saya akan jawab tentang ketuk farad. Ketuk farad ada isu yang panjang tu, saya akan jawab kejap lagi. Selepas jima, isteri mandi wajib wuduk untuk solat. Lepas wuduk didapati keluar air mani selebihan dari farad. Batal wuduk tak Ustaz? Bagus soalan Syaz Collection. Antara soalan yang penting juga. Jawapan daripada Syaz Collection adalah jawapan yang ataupun soalan yang panggil apa? Soalan yang masyhur jugalah. Soalan yang jarang orang tanya tapi masalah ini berlaku. Saya akan jawab sama dengan ketuk farad dulu. Saya akan jawab yang mudah dulu. Bulu kucing najis bukan batal wuduk, cuma kena cuci je. Betul? Betul. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada 2 soalan. Soalan pertama, macam mana kalau seseorang yang tinggal di luar negara, dia nak menuntut ilmu fardu ain tapi agak sukar untuk mencari kelas-kelas pengajian. Adakah terlepas kewajipan dia sekiranya dia menuntut ilmu tu melalui online atau YouTube dan sebagainya? Ya, betul. Soalan yang kedua, adakah batal wuduk seseorang tu bila masa di tengah solat tu ada sisa-sisa makanan di dalam mulut? Terima kasih. Sama yang bertanya. Okey, untuk soalan yang pertama, dia belajar di luar negeri ataupun dia belajar lain lah, tapi dia susah untuk pergi ataupun tak dapati untuk yang kita belajar. Apa yang kita perlu buat? Apa yang kita boleh buat? Macam ni dah sekarang. Zaman kita dah berubah. Dulu para ulama nak belajar, dia perlu menuntut ilmu. Jibril Rasulullah menuntut ilmu dengan Jibril. Macam mana dia duduk? Berlaga lutut dengan lutut. Itu cara kita menuntut ilmu dengan sempurna sebenarnya. Tapi kemudahan bagi kita sekarang, zaman sekarang, tak apa. Walaupun kita guna online, tetap kita, apabila kita dah belajar, tak kisahlah dengan online ke, dengan apa ke, walaupun kita dah tahu fardu ain, dah boleh dah, tak menjadi masalah dah. Itu untuk soalan awak yang pertama. Soalan yang kedua tadi, kita solat, tiba-tiba ada apa? Apa dah? Macam mana dah soalan? Ada apa dah? Ada sisa makanan dalam mulut. Ada sisa makanan, itu tidak membatalkan wuduk kita. Tidak membatalkan wuduk, tapi mungkin boleh membatalkan solat kita. Jika membatalkan solat kita, jika kita telan. Ada makanan kat mulut, kita pun ambil, keluarkan makanan tu, kita pun telan. Itu membatalkan solat kita. Wuduk tak batal Wuduk tak batal. Faham? Wuduk tidak batal. Buang sisa makanan tu. Betul, buang sisa makanan tu. Tak batal sebab berlapik. Kalau tangan tak berlapik terus pegang kemaluan, maka batal. Betul. Bagus Mia Amira. Bagus. Pegang kemaluan berlapik tuala batal tak wuduk tak Ustaz? Jawapan dia pada jawapan Mia Amira. Jawapan dia pada Mia Amira. Kalau kita tidak boleh berdiri di dalam solat, macam mana cara untuk kita rukuk dan sujud Ustaz?
Ada cara lah. Macam bagi kita solat duduk, kita solat rukuk macam ni saja. Kita rukuk macam ni saja. Kita menggerakkan anggota buat syarat. Betul. Saya akan jawab soalan yang mudah dulu. Saya pun nak penjelasan Aina Nur pasal angin yang keluar dari depan. Okey. Okey, ada lagi soalan? Tak ada dah? Ustaz, kalau kena kemaluan tapak tangan belakang ni, tak jadi masalah. Tak batal wuduk kita. Nanti kita akan belajar. Lepas wuduk terjeluak tapi tertelan, batal wuduk yang solat tak? Tak batal. Solat tak boleh. Solat batal. Kalau kita muntah tak boleh. Buat benda tak boleh. Ustaz, kalau kita puasa tengah solat telan aliyah macam mana? Apa? Macam mana? Tak dengar. Kalau kita puasa dalam solat telan aliyah macam mana? Okey. Kalau dalam puasa kita telan aliyah tak apa, pada jenis kita sendiri. Kita telan aliyah tak ada jadi masalah, tak batal solat kita. Kecuali kita pergi minum air bilo. Batal. Kalau kita pergi Yang dalam mulut tak batal lah. batal. Tapi apabila benda itu dah keluar, kita telan balik tak boleh. Seperti kahak. Kahak daripada dalam. Kita dah keluar daripada mulut kita pun telan balik. Boleh. Ada air liur tak? Kalau dalam mulut lagi tak boleh. Betul. Okey. Kalau dalam sembahyang biasa, kalau tak puasa telan aliyah pun tak apa? Tak apa. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Soalan selebihnya kita akan jawab esok. Ataupun yang mana nak cepat, tak boleh cepat juga. Sebab kalau saya waktu kelas ni, saya jarang buka Telegram. Waktu kelas ni, saya tak buka sangat Telegram. Lepas kelas baru saya akan jawab soalan. Ataupun kalau nak bertanya, kita ada ustazah dalam grup, boleh tanya. Saya akan jawab dua soalan dulu. Macam mana soalan daripada ni. Tengok soalan ni soalan yang orang panggil masalah fiqh isukan juga, tapi ramai yang tak bertanya soalan ni. Bagus untuk Syah Collection. Saya akan jawab yang ni dulu. Lepas tu kita akan isu pada kentut faraj. Bagi orang tengok ni, selepas jima, isteri mandi. Okey, faham dulu soalan dia. Selepas berlaku persetubuhan lah antara suami isteri, lepas tu isteri mandi kan? Isteri mandi wajib untuk solat. Lepas wuduk, didapati keluar air mani lebihan dari farad. Batal wuduk tak Ustaz? Okey. Soalan awak, ada lagi soalan yang lebih kurang daripada masalah ini. Tapi awak nak tanya batal wuduk kan? Soalan dia, tetap perkara itu membatalkan wuduk. Faham? Perkara itu Syaz Collection, perkara itu tetap membatalkan wuduk. Sebab apa? Tak batal wuduk lah sebab dia keluar air mani. Silap. Tak. Maaf. Batal wuduk. Okey, awak faham macam ni. Berlaku macam ni sebenarnya isu macam ni. Saya nak terangkan macam ni. Bagi orang yang wanita dah bersetubuh dengan suami dia, lepas dia dah mandi semua kan? Perasan tak? Bagi orang wanita lah berlaku, bagi orang lelaki tak berlaku. Bagi orang wanita, dia dah mandi semua kan? Isu yang pertama, saya akan jawab soalan ni dulu. Dia keluar air mani. Adakah batal wuduk dia? Batal. Ustaz, kenapa batal? Sedangkan Ustaz kata tak batal kecuali air mani tak batal. Okey, faham. Air mani sendiri tak batal. Bagi orang yang perempuan yang selepas mandi, kebiasaan keluar air mani selepas dia mandi daripada kemaluan dia, kebanyakan ataupun selalu keluar itu air apa? Air mani suami dia, bukan air mani dia. Faham tak? Yang keluar selepas isteri dah mandi semua, yang keluar air mani itu air apa? Air mani suami, bukan air mani isteri dia. Jadi, kenapa batal pula? Yang tidak membatalkan yang keluar air mani sendiri. Apabila air mani itu dah bercampur ataupun air mani itu bukan daripada air mani dia sendiri, maka batal wuduk dia. Faham? Boleh faham? Yang tak batal air mani sendiri, yang batal air mani bukan sendiri. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Itu untuk soalan awak. Bagus yang bertanya. Tapi saya nak huraikan sedikit. Adakah wanita itu perlu mandi wajib lagi? Adakah perlu wanita itu mandi wajib lagi? Selepas dia dah istubuh dengan suami dia, dia pun dah mandi wajib. Suami dia pun mandi wajib. Dia pun mandi wajib. Lepas tu keluar lagi air mani. Adakah perlu mandi wajib? Betul jawapan. Ramai jawab betul. Tak perlu. Ustazah dah share. Ustaz dah share itu. Oh, saya dah share. Oh, patutlah. Saya dah share. Okey. Itulah soalan dia. Itulah jawapan dia. Itu bukan air mani kita. Air mani suami. Jadi kita tak perlu mandi. Faham? Yang perlu mandi air mani kita sendiri sahaja. Okey, faham? Okay. Saya akan balik pada isu soalan last lah.
daripada student yang tanya tentang kentut faraj. Ini berlaku bagi orang perempuan lah. Kentut faraj ini berlaku bagi orang perempuan. Macam mana hukum dia? Bagi orang perempuan, kentut faraj ini keluar daripada jalan hadapan. Itu kita faham. Kita panggil kentut faraj. Kentut yang keluar daripada jalan hadapan. Tak berlaku bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan saja. Kebiasaan berlaku kentut faraj ini, kentut ini daripada jalan belakang. Tapi berlaku pada orang perempuan. Jarang-jarang dia berlaku pada jalan hadapan. Macam mana nak buat? Ada 3 faktor. Faktor yang pertama bukan kentut pun sebenarnya. Itu adalah mainan syaitan saja. Itu faktor yang pertama. Tak kentut pun sebenarnya. Syaitan je main. Macam rasa keluar angin daripada kemaluan depan. Itu faktor yang pertama mainan syaitan saja. Tak menjadi masalah lah jika mainan syaitan, tak batal wuduk kita. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, yang membatalkan yang keluar daripada dalam sahaja. Maksudnya, faktor yang kedua, bibir faraj orang perempuan itu berlanggar sesama sendiri. Faham? Bibir faraj orang perempuan itu dia berlanggar sesama sendiri sehingga mengeluarkan satu bunyi. Faham? Dia mengeluarkan satu bunyi disebabkan perlanggaran antara bibir faraj ke faraj itu, dia panggil apa? Dia berlanggar sehingga keluarkan satu bunyi. Pop. Jadi kita fikir itu kentut. Sebenarnya bukan kentut. Itu adalah faktor yang kedua. Faham? Faktor yang ketiga, tak ustaz. Tak, memang saya yakin benda itu kentut. Memang keluar. Ini ada khilaf ulama. Ada yang berpendapat kata tak apa. Sebab kita tak boleh nak apa kita panggil ni. Tak boleh nak halang dia. Selalu keluar. Tak boleh nak tahan. Tak boleh nak halang dia lah. Ada ulama kata boleh. Tapi ikut pendapat yang muktamad, macam yang kita belajar tadi. Tak kisahlah apa pun yang keluar, tetap perkara itu batal. Itu pendapat yang muktamad. Tapi ada khilaf, datangnya pendapat ulama mengatakan tidak menjadi masalah. Kentut faraj ini tak menjadi masalah. Tapi ada yang student perempuan lah, dia share, dia kata macam mana kita nak hindarkan daripada kentut faraj. Dia kata selepas kita berwuduk, kita hold dulu. Jangan solat lagi. Jangan berwuduk lagi. Lepas kita keluar daripada, kebanyakan soalan perempuan tanya memang macam tu. Memang ramai soalan perempuan yang tanya memang macam tu. Dia kata, ustaz, saya selalu terjadi waktu solat. Lepas keluar tandas. Sebab apa? Banyak pergerakan. Dalam solat, kita banyak pergerakan. Tu ulama kata, isu berlaku kentut faraj ini disebabkan pergerakan kita banyak. Sehingga bibir faraj kita terlanggar selama sendiri. Jadi dia mengeluarkan satu bunyi. Macam tu. Confuse lah Ustaz Aimani sendiri dengan Aimani suami terang semula lah, boleh? Boleh. Sebab awal tadi, apa ni? Itu dengan live Ustaz Amal kata, air mani suami yang keluar dari faraj isteri tak perlu mandi wajib. Kalau air mani sendiri kena mandi wajib, sama kan yang Ustaz jelaskan tadi. Ya, macam tu Hafiza. Betul, macam tu lah saya huraikan. Kalau air mani, contoh kita lepas kita bersetubuh dengan suami kita, lepas tu kita dah mandi semua, tiba-tiba keluar air mani, adakah perlu mandi wajib? Tak perlu mandi wajib. Sebab apa? Yang perlu mandi wajib air mani kita sendiri. Betul lah, saya kata macam tu lah tadi. Macam tu. Ustaz Ahmad, Ustaz, maaf ya, soalan saya lari sikit tapi saya tak tahu nak tanya siapa. Betul ke Ustaz, kalau kita ada solat belum habis ganti, tapi dalam proses ganti, haram bagi kita berzikir dan buat solat sunat, qabliyah dan ba'diyah. Macam mana Ustaz kalau wanita haid? Sedangkan dalam haid, amalan berzikir perlu untuk guna ibadah lain, boleh ke kalau sering? Sebab, saya akan jawab kejap lagi Wani. Sebab awal tadi, saya dengar Ustaz cakap terbalik ke macam mana saya salah dengar? Betul ke? Saya cakap terbalik ke? Tapi okey, kalau terbalik saya betulkan balik. Tapi tak tahulah terbalik ke tak. Macam ni. Kalau terbalik saya minta maaf. Tapi hukumnya macam ni. Kalau keluar daripada faraj kemaluan isteri itu, air mani suami dia, tak perlu mandi. Kalau saya cakap terbalik, maaflah tadi. Maksudnya kalau dalam solat, kalau ketut faraj, perlu wuduk semula ke? Macam saya kata tadi Fazrin, jika ikut pendapat yang muktamad, pendapat Imam Syafi'i, perlu wuduk balik lah. Tak kisahlah dia keluar daripada jalan depan ataupun jalan belakang. Tapi kebanyakan ustazah lah. Kebanyakan ustazah mengajar, dia kata tak perlu mengambil wuduk balik. Tapi betul lah, ada ulama mengatakan macam tu. Tak perlu ambil balik. Tak terbalik, cuma batal wuduk, perlu mandi wajib. Mungkin mungkin Nur Hafizah salah faham tadi.
Saya terangkan yang batal wuduk tadi, yang batal wuduk, yang perlu ambil wuduk balik. Yang sebenarnya soalan daripada Syaz tadi, dia kata macam ni. Jika dia keluar air mani lepas dia berwuduk. Dia bukan tanya tentang mandi ke tak, dia tanya selepas dia berwuduk keluar air mani. Jadi jawapan dia perlu ni balik lah, perlu berwuduk balik lah. Macam tu. Betul lah. Dia perlu berwuduk balik. Sebab apa yang keluar itu air mani suami dia, bukan air mani dia sendiri. Betul-betul. Betul lah. Macam tu. Mungkin Nur Hafizah tersalah anggap tadi sikit. Macam tu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, Ustaz cakap tadi kalau keluar angin daripada depan tu, kalau kita tengah solat, dia Okey. keluar lagi. Lepas tu kita nak rukuk, dia keluar lagi. Bila dia keluar 2-3 kali tu macam mana? Takkan kita berhenti, lepas tu ambil duduk, berhenti. Saya nak tanya sepuas hati macam mana macam tu Ustaz? Itulah saya kata tadi, ada yang khilaf ulama mengatakan ini bagi sukar untuk orang perempuan jaga. Macam akak cakap lah, kejap-kejap semasa rukuk keluar lagi, semasa bangun keluar lagi. Jadi sukar. Takkanlah kita nak berwuduk selalu. Macam sukar. Itulah ulama mengatakan, ada khilaf ulama, ada berpendapat ulama mengatakan walaupun kentut farad ini dimaafkan. Maksudnya kita boleh solat macam biasa. Tapi macam saya cakap, kalau nak ikut pendapat yang muktamad, tak boleh lah. Pendapat yang muktamad, perkara itu membatalkan wuduk. Tapi ada khilaf ulama, ada pandangan ulama yang lain, segi pandangan yang lain, dia kata kalau kentut faraj ini tidak membatalkan wuduk. Betul, cara yang Mira cakap tu betul. Sumbat kapas. Bagi orang yang perempuan dia sumbat kapas. Bagi kira angin nak keluar tak boleh. Lagi satu, kalau kita nak berhenti tu kan kita nak berhenti tak boleh tergesa-gesa kan, kita kena hormat apa kan. Jadi nak berhenti tu macam mana nak tahu tu. Tapi kalau perkara itu dah membatalkan solat, wajib kita berhenti. Sebab kita dah batal, kenapa kita nak teruskan? Kalau teruskan tu tak boleh. Tapi kalau kita memang wajib berhenti. Saya akan jawab untuk soalan Wani tadi. Wani kata, betul. Sama-sama. Terima kasih. Wani, soalan awak kata betul. Yang awak kata tadi, memang betul macam tu. Kita apabila wanita itu ada tinggal perkara fardu, kita tak boleh melakukan perkara-perkara sunat. Kita tak boleh. Dia ada dua pandangan ulama, Wani, untuk soalan Wani. Dia ada dua pandangan ulama. Satu pandangan ulama mengatakan, jika kita tinggal fardu qadha, kita tak boleh buat solat sunat, tak boleh berzikir, tak boleh buat apa. Itu hukumnya haram. Tak boleh. Itu pandangan ulama yang pertama. Pandangan yang kedua, boleh kita melakukan zikir, boleh kita melakukan solat sunat. Bilakah boleh? Jika kita buat dua-dua. Solat qadha pun kita buat, solat sunat pun kita buat. Zikir pun kita buat, solat qadha pun kita buat. Faham? Itu tidak menjadi masalah. Boleh lagi. Betul, seiringan. Kita buat seiringan. Kita buat dua-dua kita buat. Macam tu. Assalamualaikum. Okey, teruskan. Satu soalan lagi lah. Satu soalan. Saya nak tanya, masa kita ambil ismaya tu, kita tak ada dua-dua tangan ke? Lepas tu, masa kita itu air di muka tu, kita nak rata air tu, guna tangan kanan ke atau dua-dua boleh? Okey. Akak orang Kelantan kan? Kelantan lah mudah. Faham ke soalan dia tanya? Akak ni tanya soalan, apabila kita nak berwuduk, adakah kita perlu mengusap satu tangan ataupun kedua-dua tangan? Macam tu kan? Betul tak? Ada siapa yang boleh jawab soalan ni? Ada siapa yang boleh jawab soalan ni? Adakah kita nak basuh, apabila kita nak wuduk, kita nak tangan, adakah kita perlu mengusap satu tangan ataupun kedua tangan? Siapa yang boleh jawab soalan ni? Ini soalan terakhir, kita dah pun dah lewat. Kalau satu tangan air tak cukup untuk sapu tangan seluruh muka. Tengok tu, soalan yang bertanya tadi, tengok ada yang tolong jawab. Kedua tangan. Soalan yang tepat, jawapan yang tepat daripada Nur Azlina. Jawapan yang tepat. Kalau wuduk, bukan. Dia kata tak kisah. Janji meratakan. Untuk soalan yang tanya tadi, tak kisahlah. Kita nak guna satu tangan ke, guna dua tangan ataupun tak guna tangan pun. Macam kita buka paip, kita letak muka je. Selagi dia meratakan, boleh. Nak guna satu tangan pun boleh, nak guna dua tangan pun boleh. Itu tak jadi isu. Sebab adalah kita mengurut ataupun kita menggosok itu adalah perkara sunat saja. Tak gosok pun tak apa. Faham? Faham ke?
Faham. Sebab ada kata kena guna tangan kanan saja nak kata. Boleh juga nak guna tangan kanan saja pun boleh, nak guna tak usah guna tangan pun boleh. Boleh berlaku. Tak apa. Terima kasih Ustaz lah. Sama-sama. Okey. Itu saja untuk kita pada hari ini. Kita akan sambung esok lah. Yang mana saya tak terjawab soalan dia, kita jawab esok lah. Kita dah lewat, bukan dah lewat, kita dah ambil masa yang lama lah. Okey. Terima kasih yang mana bertanya, terima kasih yang mana dapat jawab soalan, terima kasih yang mana hadir pada kelas kita pada hari yang pertama ini. InsyaAllah kita akan belajar sambung lagi pelajaran pada esok kelas. Pada pelajaran esok. InsyaAllah. Saya akan tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Kita jumpa lagi pada esok hari. Semua baca Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Okay. Saya tutup majlis dengan Assalamualaikum warahmatullahi